Okey, dah live dah. Sekejap Oi, Abby Yusman first. Sekejap, saya baru nak setting TikTok. Okey, boleh kan? Baik. TikTok pun dah live dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih kepada yang sudi tonton, sudi bersiaran bersama saya, sama ada di FB saya dan juga TikTok saya. Malam ni secara live kita bincang-bincang sikit lah. Bincang-bincang sikit tentang isu semasa yang sedang hangat ni kan. Isu semasa yang sedang hangat diperkatakan ni. Kat TikTok saya tak familiar sangat, saya tak aktif sangat di TikTok saya. Sekadar buka TikTok, saya layan Tok Ayah Skoda. Kat TikTok saya layan Tok Ayah Skoda. Tok Ayah kita ada ke? Tok Ayah kita. Tok Ayah Skoda. Ejen Kimia 442 masuk melapor diri. Gitu. Baik, Assalamualaikum semua. Terima kasih yang menonton di Facebook dan juga TikTok. Jadi kita teruskanlah, tak payah duk buang masa lama-lama. Kita teruskan. Sebelum tu suara saya clear ke? Ke ada gangguan apa-apa ke? Mohon bagi kumpulan rimbunan TikTok. Waalaikumsalam. Kumpulan rimbunan. Suara okey ke? Kalau suara tak clear ke, bagi tahu dulu. Kita setting yang apa yang perlu. Oh, clear. Di TikTok clear. Alhamdulillah. Di Facebook clear ke? Waalaikumsalam kepada semua yang beri salam. Adik. Okey. Di Facebook belum ada yang komen clear atau tak. Di TikTok dah settle lah, clear dah. Mak Yu, Abang Yu kita ada clear. Madam Yu dah respon clear. Jadi boleh kita teruskan lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira kaum. Saya terkejut juga sampai masuk paper Cina, paper Tamil berkenaan dengan isu ni. Dan terkejut melihat sokongan yang terlampau-lampau. Sangat terkejut lah. Sokongan yang tak langsung saya tak jangka. Baik daripada rakyatnya, orang awamnya, NGO-nya, daripada ahli-ahli politiknya, pelbagai pihak lah. Wartawan, pihak media sejak malam tadi cuba menghubungi saya, tapi saya maklumkan, saya minta maaf, saya memang tak mampu untuk jawab semua soalan. Memang saya tak angkat call lah, tak respon pada mesej, mana-mana mesej lagi setakat ni. Ahli-ahli politik juga dari pelbagai parti juga ada hubungi pun saya tak saya tak respon juga. Oh, abang Syukur Majid ada tu. Dia dah bagi tahu dah. Cikgu jangan risau. Kalau apa-apa hal, cikgu datang kerja dengan dia je. Suruh saya jaga drive thru Syukur Burger. Tak perlu interview, dia kata. Baik, pertama sekali bila benda tulat, sokongan terlampau besar, dia sebenarnya membuatkan saya takut juga tau. Kita rasa berdebar juga. Jadi, bila benda yang kita tak jangka sebegini besar impak dia kepada negara, rakyat respon begitu ramai. Benda pertama ialah bonda saya telefon. Ibu saya telefon, dia kata, Li, ni pesan bonda. Dia kata, Li, sokongan orang ramai itu nombor 2. Nombor 1, biar pastikan apa benda yang dibuat ni dapat keredaan Allah. Apa yang dibuat ni memang betul mengikut syariat Islam kita ni. Kalau memang itulah. Dia nasihat ibu saya ni lebih keagamaan, dan itulah nasihat yang paling ikhlas atas muka bumi. Tak adalah nasihat daripada ibu. Jadi dengan mak saya pun bagi tahu macam tu.
Jadi pertama sekali saya ingin bagi tahu, dengan sokongan yang terlampau banyak ini tidak menjadikan saya rasa saya betul. Tidak menjadikan saya ini saya rasa lebih bagus, lebih baik, aku benar, akulah hebat, aku gah, aku banyak support ni, segala benda aku buat ni betul, tidak. Bila kita meletakkan diri kita, aku betul, aku benar kerana sokongan-sokongan yang terlampau banyak, terlampau padu ini, kat situ kita dah jatuh dah. Darjat kita dah jatuh. Darjat kita dengan orang ramai mungkin naik. Orang duk puja-puji, hero lah, sanggup berkorban lah, gitulah gini. Orang puja-puji. Orang nombor dua. Pesan orang nombor dua. Nombor satu ni redha Allah dulu. Nombor satu ni redha Allah dulu. Allah redha tak apa yang kau buat ni? Kalau Allah redha, teruskan. Macam tu. Jadi saya nak bagi tahu saya tidak merasa saya sentiasa benar bila saya ada banyak sokongan. Mungkin juga saya ada salah silap dalam bicara, dalam penulisan dan sebagainya, mungkin ada. Dan saya pernah banyak kali saya bagi tahu pada follower saya sebelum ni, jangan taksub pada saya. Kalau saya salah, tegur. Jangan kalau saya salah pun terus sokong. Tak, saya tak nak macam tu. Saya tak nak macam tu. Sebab saya masih manusia dan manusia takkan lari daripada salah dan silap. Jadi pertamanya, kita buka ceritanya dengan sikap kehambaan dulu. Kalau sikap keakuan ni, sikap Tuhan je. Aku hebat, aku berkuasa kerana aku buat gini, begitu, kerana akulah jadi gini, jadi gini. Tak boleh, tak boleh. Kita manusia. Kita masih manusia. Dan selamanya akan menjadi hamba. Jadi kita mulalah dengan sikap kehambaan dulu. Semoga seberapa banyak sokongan sekalipun tidak menjadikan kita itu rasa hebat. Kita rasa gah. Bahkan apa yang kita dapat itu kena ada redha Allah ni. Okey, yang keduanya, sangat banyak pihak cuba menghubungi saya, cuba berjuang bersama saya, terutamanya dari parti politik. Tambah-tambah nak PRU ni kan. Tambah-tambah nak PRU. Macam-macam parti lah cuba mendekati, cuba menghubungi, dan semua saya tolak. Sebab umum tahu saya tidak berpolitik. Tak pernah kalian lihat saya begitu taksub menyokong mana-mana parti politik. Saya tak berpolitik. Saya tak pernah daftar menjadi ahli mana-mana parti. Namun saya laksanakan tanggungjawab saya sebagai rakyat, mengundi setiap kali musim mengundi lah. Dan undi saya memang betul-betul rahsia. Isteri saya tak tahu saya sokong apa. Sampai tahap tu. Isteri saya tak tahu saya sokong apa. Anak saya tak tahu saya di parti yang mana. Sebab saya memang tak berparti, cuma saya laksanakan tanggungjawab saya. Jadi kalau mana-mana pihak yang berkepentingan politik nak ambil mileage daripada isu yang tengah viral, isu tengah hangat, rakyat tengah bagi sokongan besar, dia nak jemput saya ke pentas-pentas ceramah mereka, minta maaf, saya akan menolak. Saya bukan orang yang boleh dibeli dengan RM1, dengan ditawarkan, oh cikgu join sini, kita ada peluang besar nak menang, saya akan perjuang hak cikgu, saya bagi cikgu jadi senator. Tak nak. Bukan itu tujuan saya. Dan saya dari awal lagi saya bagi tahu, kalau ada mana-mana parti politik yang berkepentingan menggunakan isu ini sebagai mileage politik mereka, jangan jemput saya. Jangan jemput saya. Saya takkan terima. Tapi kalau dia nak berjuang untuk isu, untuk pendidikan yang lebih baik, silakan, teruskan. Tapi untuk saya berada di pentas politik, big no. Memang saya takkan layan. Memang saya takkan layan. Memang saya bukan orang politik. Seterusnya, banyak sebenarnya. Sebelum live ni macam-macam idea. Aku nak cakap tu, aku nak cakap ni. Bila live ni, dia hilang sikit. Biasalah kan, macam kita nak pergi temu duga ke, nak masuk jumpa bos ke dalam meeting ke. Sebelum tu idea kita bukan main lagi banyak. Bercapah macam tu. Masuk jumpa bos, masuk dalam meeting, semua hilang, blur. Tak tahu apa. Tapi saya tak ada sampai tak blur. Tapi banyak benda sebenarnya saya nak bercerita, saya nak bagi tahu. Dan tujuan live malam ni bukan nak memburukkan mana-mana pihak. Bukan nak memburukkan KPM khususnya, tidak. Cuma saya nak bagi tahu ada kerosakan yang perlu dibaiki itu. Saya bukannya nak supaya orang ramai kutuk lagi KPM, kutuk Menteri Dr. Razif Jidin, kutuk KPPM, kutuk KCU. Tak nak. Bukan kita nak menjatuhkan mana-mana pihak, bukan kita nak memalukan mana-mana pihak. Cuma live malam ni saya perlu buat sebagai tanggungjawab saya. Setelah saya buat satu post yang begitu viral, takkan kita lari diamkan diri. At least kita tampil
bagi tahu, bercerita kenapa benda tu berlaku dan apa proses selama ini sehingga sampainya surat itu, sehingga saya mengambil keputusan untuk berkongsi surat tersebut. Baik, berkenaan dengan isu pendidikan, kita masuk terus isu pendidikan, isu utama yang jadi akar umbi pada semua permasalahan ini, semua benda yang berlaku pada hari ini. Saya menjadi guru tahun ini tahun ke-18. Tahun ke-18 sebagai seorang guru sekolah rendah. Sebagai seorang guru sekolah rendah, ini tahun ke-18 saya berkhidmat. Dan saya memang suka, saya memang cintakan profesi dan kerjaya ini. Ini memang cita-cita saya daripada kecil. Memang aku nak jadi cikgu daripada kecil. Daripada kecil. Dan dalam pendidikan, bila kita sukakan sesuatu, contoh kita sangat suka kepada memancing, kan? Ataupun kita sangat suka kepada kenderaan, suka motor klasik. Kita kalau peminat pancing, dia akan cari pancing terbaik. Mana kerosakan dia akan cuba baiki. Sama juga peminat kereta. Keretanya wira saja, tapi disebabkan minat dia habiskan duit berpuluh ribu bahkan beratus ribu. Padahal kereta wira baru berapa puluh ribu, katakan 40 ribu ringgit. Dia sanggup convert wira dia menjadi Evo, menjadi apa, upgrade engine-nya, pasang itu, pasang ini kerana minat dia. Mana dia rasa lemah, kereta wira ni slow disebabkan ini, dia tukar benda tu. Tayar ini bahaya, licin, tak boleh grip, kalau ambil lap tak boleh pergi 18, boleh pergi 14 pun dah nak lari dah. Dia pergi tukar tayar lain, pakai pula suspension yang power. Sebab dia minat. Sebab dia sangat minat benda tu. Dia akan cuba tutup segala benda yang dia nampak lemah pada kenderaan dia. Itu kalau orang minat kereta. Jadi kalau saya minat dalam bidang perguruan ini, saya minat dalam bidang pendidikan ini, apa benda yang saya nampak lemah, saya nampak rosak, saya cuba tegur. Itu yang berlaku. Dan saya tegur bukannya di media sosial saja. Saya tegur mengikut saluran yang paling betul lah. Tak ada saluran yang paling betul melainkan daripada pentadbir kita. Apa yang saya maklum balas, saya boleh bagi tahu pentadbir, kata cikgu, saya rasa buat macam ni lebih baik, saya akan maklumkan. Pegawai PD, kita ada pegawai PBD angkat yang datang ke sekolah. Beberapa kali saya suarakan, benda ni tuan tak kena. Benda ni tak betul. Benda ni menyusahkan. Jadi saya suarakan bersama dengan jalan penyelesaian. Saya rasa buat begini lagi baik. Sebab sesiapa saja, siapa-siapa saja boleh condemn. Condemn cukup mudah. Cukup mudah. Hanya menyatakan masalah, semua orang pandai. Cuba tengok bola. Semua orang pandai duk komen. Oh, ini tak bagus, sepatutnya serang, sepatutnya formula gitu, sepatutnya formula gini. Nak menyatakan kelemahan sesuatu pihak, sesuatu benda, sesuatu barang itu cukup mudah. Namun apa jalan penyelesaiannya? Saya bila saya timbulkan isu, saya akan bawa bersama jalan penyelesaian dia. Saya akan bawa bersama apa yang saya rasa lebih baik untuk menggantikan yang lemah ini. Itu saya. Dah 20,000 dah di Facebook. Tak sangka pun, di TikTok pun dah 2,500. 2,500 TikTok ni saya nak tahu Tok Ayah Skoda ada join tak malam ni? Sebab saya memang buka TikTok cari Tok Ayah Skoda je. Saya tak tahulah dia ambil maklum ke tak isu pendidikan ni. Tapi saya memang minat Tok Ayah Skoda. Saya suka tengok live dia, video-video dia. Jadi ada ke tak Tok Ayah Skoda? Kalau tak ada, siapa-siapa kenal dia, Hosil Yau. Siapa-siapa kenal dia, bagi tahu dia, saya kira salam kat dia. Set kita jangan kepecuh. Ejen Kimia 442 masuk melapor diri Tok Ayah Skoda. Saya minat Tok Ayah Skoda, minta maaf. Jadi nak bagi tahu, bila kita minat, saya dah melalui banyak sangat saluran yang betul dan benar. Bahkan tak ada lagi saluran yang lebih baik untuk menyuarakan tentang silibus adalah sewaktu kursus penataran. Setiap silibus baru, guru-guru akan dipanggil berkursus. Waktu tu buku teks tahun 4. Nak lancar tahun depan budak nak belajar. Tahun sebelumnya cikgu-cikgu dah dipanggil lah. Dipanggil dan ditaklimatkan dan dikursuskan. Bagi tahu tajuk baru apa topik mana masuk. Topik mana yang perlu ditekankan. Bagaimana dia punya silibus baru. Cikgu-cikgu dah didrahkan awal. Jadi saya hadir di PPD Gombak.
satu platform yang paling bagus, paling terbaik. Sebab yang adanya adalah pegawai PD dan pegawai JPN, bahagian subjek berkenaan. Mereka ada. Jadi bila sampai pada sesuatu topik, saya bangunlah. Cikgu-cikgu lain pun banyak juga bangun bersuara. Tuan, yang ni tak berapa kena, yang ni tak berapa sesuai, sepatutnya gitu, sepatutnya gini. Jadi diorang tak boleh terima. Itu masalah. Masalah kita, masalah dalam sistem kita, dia tidak boleh menerima kelemahan. Walaupun kelemahan itu benar. Di situ silap yang nombor satu. Sepatutnya bila benda itu ditegur oleh guru ini yang berkubang di lapangan. Pegawai BPD hanya berada di pejabat, datang ziarah sekali-sekala ke sekolah. Sama juga pegawai JPN-nya. Jadi bila pegawai yang uruskan macam tu, cikgu, bukan saya je, cikgu-cikgu lain bagi maklum balaf. Cikgu-cikgu otai berpuluh tahun pengalaman mengajar, bagi tahulah maklum balaf bahawasanya benda ni kurang kena, benda ni tak betul, boleh tak tarik balik. Jadi diorang cuba bersilat. Dia kata betul lah, dia kata kita juga salah. Sampai saya bangun bagi-bagi poin-poin sampai dia tak boleh jawab. Pegawai PPD dan JPN tak mampu menjawab persoalan saya kerana saya bawa bersama evidence. Apa evidence saya? Evidence saya adalah pengalaman saya 18 tahun melihat anak-anak ini faham atau tidak, apa masalah mereka, kat mana yang tak sesuai dan sebagainya. Melihat sampai pada tahap tu, mereka jemput pegawai BPK. Pegawai BPK lah yang bertanggungjawab buat silibus. Pegawai yang berada di Putrajaya hadir di hari terakhir bengkel kami. 4 orang datang, berada di depan, bangun nak jawab apa kegusaran saya, apa kelemahan yang saya sampaikan. Situ ultimate, paling agung dah, limit dah. Itu saluran yang terpaling betul yang sepatutnya mereka ambil cakna, balik-balik ke Putrajaya, panggil tim mereka, bincang balik, betul tak apa cikgu ni kata? Sepatutnya begitu. Tapi tidak. Berakhirnya apa? Berakhirnya di bengkel itu dia tetap menyalahkan cikgu. Dia kata cikgu tak pandai mengajar, sebab tu tak mampu sampai ke silibus. Semua cikgu-cikgu tarik muka. Dah kata dia orang tak pandai mengajar. Dia orang ni berpuluh tahun dah melahirkan beribu-ribu pelajar cemerlang. UPSR straight A-nya sampai ke SPM-nya, yang mana jadi penanda kertasnya, yang mana jadi penceramahnya. Semua guru-guru hebat. Tapi dipandang rendah oleh pegawai BPK dengan mengatakan mereka betul. Apa mereka buat ni betul. Itu maksimum, itu saluran yang terpaling betul, dan saluran terpaling betul pun tak ada gunanya. Tak terkesanlah, tak ada perubahan. Jadi bila mana begitu, barulah kita bawa kepada media sosial. Sebab kuasa media sosial ni netizen, kuasa rakyat. Dia kuasa rakyat. Berdirinya sebuah kerajaan adalah kerana rakyat. Cuba kita lihat, kerajaan banyak kali buat U-turn. Dia umum macam tu, dia U-turn. Kenapa dia U-turn? Kerana ada desakan rakyat. Rakyat tak suka benda tu. Rakyat rasa benda tu membazir, tak sesuai dan sebagainya. Kerajaan walaupun dah diputuskan dalam parlimen, walaupun dah diumumkan dalam berita, mereka U-turn, tarik balik. Macam-macam dah isu sebelum ni. Bukan isu pendidikan lah. Jadi bila bendanya dibawa kepada media sosial, yang ini mereka cuba diamkan. Dia tak nak bagi tak nampak mereka salah. Jadi cikgu ini perlu didiamkan. Maka surat tunjuk sebab saya dipanggil berkali-kali dah sebelum ni, ini berdegeriti dan sebagainya. Dan kemuncaknya bila pada 29 September satu surat sampai ke sekolah. Surat itu surat tanda tertib yang boleh, belum dibuang kerja. Saya masih pejabat awam, belum dibuang kerja, esok pergi kerja lagi. Yang boleh dikenakan tindakan, yang boleh dikenakan buang kerja dan juga sekat kenaikan pangkat. Itu tindakan yang paling maksimal boleh tata tertib bagi. Atas kesalahan apa? Adakah saya rasuah? Adakah saya cabul murid? Adakah saya ada isu kacau isteri orang dan sebagainya? Tak ada. Kerana apa? Kerana saya bercakap benar. Isunya adalah isu berat. Isu sekolah kelas yang padat, silibus yang tinggi. Isu-isu yang semua orang maklum, semua orang tahu. Jadi bila saya timbulkan isu macam tu, sokongan netizen sangat besar dan sangat ramai sebab mereka tahu, mereka ada anak, mereka ada silibus, mereka boleh tengok buku teks dan apa anak mereka belajar, mereka tahu.
Dan mereka tahu apa yang saya sampaikan itu benar. Tapi kenapa kebenaran itu cuba ditutup dengan tindakan tata tertib? Ini yang sangat saya kesal. Ini yang pihak tertinggi, saya yakin ramai pegawai KPM yang menonton malam ini. Tuan-tuan yang kat atas sana, sangat ramai yang bagus, yang tak salah guna kuasa. Cuma mereka ni limited. Ini limited daripada bilangannya, satu, limited daripada kuasa dan masa mereka. Sangat ramai pegawai atas, pengarah JPM, pengarah-pengarah jabatan sektor-sektor besar. Mereka ini tinggal, jangka hayat mereka tinggal setahun 2 tahun je. Nak pencen setahun 2 tahun baru pegang jawatannya, betul-betul ada kuasa nak ubah segala benda. Dan bila mereka ada 1 hingga 2 tahun ini, mereka cuba play safe. Mereka tak nak timbulkan apa-apa kontroversi, isu yang boleh mengganggu pencen mereka. Boleh mengganggu kerjaya mereka. Jadi dia hanya main play safe. Okey, kita diamkan cikgu ni, nanti nampak jabatan kita buruk, nanti nampak sektor kita ni tak bagus. Kita diamkan macam mana dengan surat tindakan tata tertib. Satu benda yang saya setuju dengan Dr. Masli Malik. Okay, ini bukan politik, saya nak cerita sejarah. Saya bukan baru hari ini menulis di FB. Saya menulis sejak lama dulu. 2016 saya start mula serius di FB, menulis dengan pelbagai isu. Saya share video pengajaran, teknik-teknik belajar untuk anak-anak murid dan ibu bapa ajar anak-anak di sekolah. Saya mula aktif menulis di FB dan waktu tu kerajaan lama. Memang saya ditukarkan kan sebab status FB saya menegur PPD saja 2016. Waktu tu dia jenis bersikap punitif. Kan dulu-dulu kan dia dalam jabatan, mana-mana jabatan pun politik mereka sangat-sangat besar. Pengarah JPN-nya sampai ke pengarah PPD-nya biasanya atas lantikan politik. Ada kabel dengan menteri, ada kabel itu ini. Itu punca kerosakannya di situ. Kerana mereka atur orang-orang mereka di dalam jabatan, di dalam PPD. Mereka atur. Di jabatan lain saya percaya benda sama juga. Naik menteri ni, kena buang orang-orang lain, naik orang-orang dia. Menyokong kuat dia. Walaupun menyokong kuat dia ni tak layak pun berada di situ. Dia pancung banyak lagi pegawai senior lain yang lebih layak, yang lebih berdedikasi. Tapi sebab dia orang kuat menteri mana-mana, dia boleh naik pangkat jadi ketua pengarah PPD, ketua pengarah JPN. Ini semua orang tahu. Orang JPN, PPD semua tahu. Ini bukan satu pembohongan. Ini adalah realiti kita. Dan benda ni kena ubah. Bukan jabatan pendidikan saja ni. Kena ubah. Kita bagi jawatan kepada orang yang berhak, bukan kepada kroni. Jadi bila saya menulis sejak dulu, waktu tu banyak bentuk hukuman bersifat punitif. Dulu kan banyak cikgu kena tukar kepada laman hanya kerana apa? Kerana ada logo PAS kat kereta. Pergi ceramah PAS ataupun pergi ceramah parti pembangkang. Kena tindakan tata tertibnya, kena tukarnya. Berapa ramai guru-guru dulu teraniaya. Tapi bila peralihan kerajaan kepada Dr. Masli Malik, waktu tu KPM terbuka, sangat-sangat terbuka. Saya tak pernah lagi lihat kerajaan dan KPM seterbuka itu. Itu satu benda yang bagus. Benda yang buruk ada, tetap ada. Saya bukan nak kata saya sokong. Saya tidak berparti, saya tak pernah menyokong parti politik Dr. Masli. Jujur saya kata saya tak sokong parti dia. Tapi saya suka sikap dia. Bila dia ambil alih, ini cerita ya, bukan kata Cikgu Fadli ni nak suruh undi tu ni. Tak, saya tak berpolitik, saya nak bercerita. Bila parti politik yang Dr. Masli teraju, dia mendengar. Di sini mahalnya dia. Di sini mahalnya beliau. Di sini saya sangat hormat beliau. Sebab bagi saya selalu bagi tahu pada kawan-kawan saya, Dr. Masli ni bukan orang politik. Dia orang akademik. Dia tak layak berpolitik, dia tak pandai berpolitik. Saya cakap macam tu. Minta maaf Dr. Masli kalau tonton, saya bagi tahu Dr. Masli tak pandai politik. Dia dipergunakan oleh orang-orang lain. Tapi dia orang akademik. Apa itu orang akademik? Orang akademik dia sanggup mendengar apa jua benda walaupun tak sama dengan dia. Academician, orang akademik, ahli akademik berhujah atas sesuatu benda, mereka akan terima pandangan yang berbeza dengan mereka. Itulah orang akademik. Tak ada masalah, kamu bawakan hujah kamu. Kenapa kamu kata makanan ini tidak sedap? Aku berkata makanan ini sedap. Orang tu bawa hujah orang tu, walaupun dia masih
stand dengan dia kata makanan ini sedap, tapi dia tetap hormat dengan makanan tertentu. Itu yang berlaku bila Dr. Mazli menjadi Menteri Pendidikan. Jadi mana-mana penulisan, siapa-siapa pun yang condemn KPM, condemn sistem pendidikan waktu itu, dia tak kenakan tindakan. Beliau buat apa? Beliau panggil ke pejabat menteri. Saya dapat hadir ke dalam, aku dapat masuk pejabat menteri. Dia nak apa? Dia nak dengar, Cikgu Fadli, apa yang Cikgu Fadli nak beritahu. Ini sangat bagus. Kita perlukan pemimpin seperti ini. Faham? Tak kisahlah pada parti mana-mana. Bukan kata jangan pula orang twist kenyataan saya kata Cikgu Fadli suruh sokong parti Dr. Mazli. Tidak. Tak, jangan twist cerita. Cuma saya nak beritahu, beliau seorang ahli akademik yang mendengar. 6,000 dah di TikTok. Yang mendengar walaupun benda tu menentang beliau. Dia boleh dengar. Okey, dia bagi dua hala. Kita luah. Lepas tu dia akan bagi hujah dia. Cikgu, sebenarnya macam ni. Apa cikgu nampak itu betul. Tapi kami di KPM, kami nampak daripada arah yang lebih tinggi. Mana kepentingannya, kenapa silibusnya macam ni untuk sediakan tenaga peluang pekerjaan, tenaga kerja kepada serata dunia, bukan kita fokus kepada penduduk Malaysia saja. Macam-macam lah. Hujah dia bila kita dengar, wah, kita akan rasa, okey, ini orang yang boleh menerima teguran. Dan beliau juga menyatakan hujah beliau, jadi kita akan respect. Walaupun ada hujah beliau, kita tolak. Kata, alah, saya tak setuju dengan hujah doktor ni. Tak apa, dia tak marah. Tapi ada benda yang kata, betul lah dia kata, rupanya aku silap. Itu yang bagusnya. Kita perlu orang macam tu untuk memimpin, yang mampu mendengar. Sebab saya hadir bukan atas kapasiti politik, tidak. Jadi di situ bagusnya beliau. Yang mana waktu tu, yang mana pihak parti lawan lah. Cikgu-cikgu tahu, saya baca sangat banyak post cikgu-cikgu yang tak setuju kerana politik dia hentam Dr. Mazli, dia panggil capang. Dia panggil si pendek. Dia panggil menteri kasut hitam, menteri tul. Seorang cikgu boleh tulis menghentam menteri dia sendiri macam tu. Apa tindakan? Tak ada. Saya sangat respect tentang tu. Padahal ni dah tahap menghina dah ni. Takkan Dr. Mazli diam je cikgu ni sampai tahap macam tu. Waktu tu betul-betul bebas bersuara. Sampai tahap menghina pun beliau benarkan. Tak ada seorang pun ditangkap, dikenakan surat, kena tunjuk sebab, kena kaunseling, kena tata tertib disebabkan hentam. Padahal itu melampau. Saya tak pernah sampai ke tahap itu. Saya tak adalah, kita tak setuju, takkanlah nak hina-hina orang pula apa semua, bukan saya lah tu. Tapi ada nak bagi tahu, ada guru sampai gelar menteri capam, bercakap menipu, menteri tol tak masuk-masuk apa semua. Itu lantak, itu beliau dah sedia maklum sebagai ahli politik, ia kena hadap dah benda gitu. Tapi yang saya respectnya, satu respect saya boleh bagi tahu, beliau tak kenakan tindakan orang yang tak setuju. Lepas saya dipanggil pun, saya masih lagi menulis benda yang saya sokong, saya tetap sokong. Ada benda saya tak setuju, antaranya isu Jawi, antaranya isu nak perkenalkan English balik dalam matematik dan sains, nak laksanakan semula e-terms. Saya menulis tak setuju. Ya, waktu tu Dr. Mazli, saya kata, Dr. Mazli, maaf saya tak setuju. Saya tulis secara terbuka, tulisan itu di-share oleh ribuan orang juga. Nak menandakan saya bukannya nak bodek dia. Tak, kau betul, aku kata kau betul. Kau salah, kata kau salah. Dan bila saya kata saya menulis pendapat ni, ada kemungkinan pendapat saya itu hanya benar pada saya, tapi salah pada orang lain. Tak ada masalah berbeza pendapat, tak ada masalah. Saya tak pernah ada masalah dengan orang berbeza pendapat dengan saya. Tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu, saya bukanlah kaki bodek, kaki jilat. Benda tak setuju, saya tulis tak setuju. Sampai ada satu masa beliau perkenalkan edufluencer. Mana education influencer lah. Influencer yang ada pengaruh. Guru-guru ada pengaruh TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, dipanggil, dikumpulkan dalam satu majlis. Saya tak dipanggil waktu itu. Saya pun WhatsApp dia punya pegawai. Kata, kenapa aku tak dipanggil? Sebab ni kalau ikut namanya edufluencer. Waktu tu kalau kat FB tak ada orang lebih ramai followers dia daripada saya. Bukan nak bangga, minta maaf, cuma nak bagi tahu. Saya bagi tahu dia macam tu. Tak ada orang lebih ramai followers daripada saya. Kenapa saya tak dipanggil? Lepas tu adalah dia orang cakap, Dr. Mazli dah tak suka kau. Sebabnya kau lawan dia. Ada benda yang kau lawan dia. Kata, aku bukannya jilat dia, benda dia betul aku sokong, tak betul takkan aku nak sokong. Aku bukannya hipokrit. Saya tak dipanggil tu. Kita tak kecewa pun, nak tanya je. Okey, tak apa, kau jalan dah. Tapi antara benda yang bagus saya boleh bagi tahu yang wujud waktu itu adalah guru Adiwira.
Guru adiwira ni satu negeri dia calonkan seorang guru tau. Guru yang dianggap terbaik dalam negeri tersebut. Dan saya berpeluang berjumpa guru-guru adiwira. Guru-guru ni sangat-sangat hebat dalam jasa mereka, dalam pendidikan. Dedikasi mereka, kerja buat mereka memang tip-top lah. Memang sangat-sangat tip-top. Saya sangat-sangat hormat pada mereka. Saya sangat segan pada mereka ini. Mereka memang berjiwa guru betul. Tapi malangnya antara sahabat saya, Cikgu Sam, saya pernah menulis tentang beliau. Cikgu Sam ni antara cikgu saya hormat. Banyak sangat jasa beliau pada orang asli, terutamanya di Pahang. Sangat-sangat hebat inovasi yang dia bawa sampai ke persada dunia. Murid dia ada rakan daripada luar negara, murid orang asli. Dia cari tab untuk setiap murid dia. Memang saya sangat kagum dengan cikgu ni. Sampai dia ditawarkan sambung master di UK, kata silap saya. Dan bila dia balik, alangkah sedihnya bila beliau jumpa saya, kata, "Cikgu, aku terpaksa keluar daripada sistem." Kata, "Kenapa, Sam?" "Dalam sistem aku terikat dengan banyak benda. Dalam sistem pendidikan sekarang mereka tak mahu mendengar jika benda itu ada singa dekat TikTok. Mereka tak nak dengar jika benda itu tak kena dengan mereka." Dia tak boleh, dia sebab jiwa dia betul-betul pendidik tau. Aku nak ubah benda ni salah, tapi dia tak boleh bila berada sistem. Dan akhirnya Cikgu Sam melangkah keluar. Satu kehilangan yang sangat-sangat besar pada sistem pendidikan kita. Seorang guru adiwira, seorang yang sangat hebat, sangat banyak jasa dan bakti, melangkah keluar daripada KPM kerana sistem yang Little Napoleon ini masih wujud. Mereka hanya nak naikkan orang yang membodek, yang mengampu sahaja, yang puja-puji. Orang condemn sikit, orang kritikan membina tau, bukan condemn nak menjatuhkan, bukan condemn supaya nak memburukkan. Nak beritahu benda ni salah, benda ni tak betul, tak diterima. Dia terpaksa melangkah keluar. Dan sangat-sangat malang lagi, saya berjumpa dan bercakap dengan ramai guru-guru inspirasi McDonald's-nya, guru-guru adiwiranya, guru-guru ikon guru negaranya. Saya ramai saya kenal, kami jumpa, dan memang ramai yang meluahkan benda sama, ramai yang cari benda untuk dia langkah keluar. Dia nak keluar dah, tapi nak keluar bodoh macam tu, tak ada apa-apa plan. Siapa nak bayar hutang-hutang dia, anak bini dia nak makan apa. Jadi mereka perlu ada plan dulu. Mereka perlu ada soft landing dulu. Beberapa, bukan seorang, bukan dua, lebih. Dan guru-guru ini kalau saya sebut, KPM akan kenal. Sebab mereka adalah guru-guru adiwira, guru-guru inspirasi, guru-guru hebat, guru-guru menang anugerah inovasi. Ramai mengatakan, "Cikgu Fadli, saya sangat kasih sayang, suka sangat di sekolah. Jiwa saya memang di sekolah. Saya habis duit gaji, sebulan duit gaji untuk murid saya pun saya rela. Tapi dah saya terpaksa melangkah. Saya terpaksa undur diri." Kenapa? Kerana sistem. Sistem yang tak mahu mendengar luahan akar umbi. Tak nak dengar benda benar. Dia nak dengar penipuan yang manis daripada kebenaran yang pahit. Orang yang berkata benar tapi benda tu pahit akan dikenakan tindakan, disekat kenaikan pangkat, tata tertib, disekat berbagai anugerahnya. Nak serta program tu program ni tak boleh disekat macam-macam. Yang jilat, okay, go on. Itu rosaknya. Di situ rosaknya. Dan rosak itu bermula bila? Bermula bila tampuk kepimpinan baru masuk balik. Dr. Mazli jatuh, masuk balik tampuk kepimpinan baru. Dr. Razi jadi Menteri Kanan Pendidikan. Saya sangat-sangat hormat, saya sangat-sangat sokong rapat. Boleh gali di wall saya berapa banyak tulisan saya puja-puji beliau. Bukan puja nak bodek. Saya kata bagus menteri ini. Dia pegang dalam pandemik Covid, dia terus laksanakan TV pendidikannya, ini banyak sangat dia bagi ni. Kata menteri ini sangat bagus. Saya tulis sangat banyak tulisan tentang Dr. Razi. Carilah kat wall saya, memang banyaklah saya puji beliau. Sebab benda betul. Benda betul kita katalah. Kita bukan nak puji untuk bodek dia. Tapi kita tahu, okey, benda ni dia buat betul dan bagus. Dan benda ni perlu disokong oleh guru-guru dan masyarakat dan ibu bapa. Jadi kita tulis dan banyaklah orang sokongnya, kita setujulah. Namun, benda yang saya kurang setuju sikit, budaya lapuk lama
berkembang balik dalam KPM. Budaya bersikap punitif, bersikap hukuman. Waktu itu, bila dah berkuasa beberapa lama, berbulan-bulan lepas tu, mana-mana guru yang menulis benda yang bertentangan, yakni yang mendedahkan kelemahan, yang menegur kecacatan dalam KPM, mereka kena surat. Mereka akan kena surat. Saya kena dikhususkan bersama guru-guru bermasalah lah waktu tu di Johor, bila beliau memegang tampuk balik. Kerana apa saya menulis tentang isu guru? Kenapa guru diarah pulang ke stesen? Sedangkan waktu tu PKP, dia berada di zon hijau. Cikgu berada di zon hijau di Perlis. Sebab waktu PKP bermula, waktu cuti sekolah, diarah balik ke Subang Jaya, di mana tempat situ kawasan merah yang mana langsung tak boleh bergerak. Sedangkan pembelajaran secara digital, saya kata boleh lah salah daripada rumah. Kenapa perlu panggil cikgu ke stesen? Semata-mata nak menyusahkan cikgu tu. Cikgu tu kena balik ke stesen, masuk berkurung di Subang Jaya dalam rumah dia. Nak keluar rumah apa semua tak boleh. Terus kena positif COVID, anak isteri semua duduk kat kampung tu. Bagaimana orang nak kerja? Anak isteri duduk risau dengan anak isteri. Kita sendiri tak bebas keluar. Waktu tu saya menulis tentang tu. Terus saya kena panggil. Orang yang like post saya pun kena surat. Waktu tu kata gila betul lah waktu ni. Dah jadi kuku besi balik dah. Mana demokrasinya dalam negara kita? Mana demokrasinya? Orang menulis menyuarakan pandangan. Tak setuju dengan pandangan tak apa. Bahas secara akademik, secara ilmiah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan bermaksud ilmu. Bermaksud ilmu ini perlu dihujahkan dengan landasan ilmu, yakni tak ada orang benar, tak ada orang salah. Pen ni bagusnya lah. Kenapa kau kata bagus? Sebab dawat dia begini, posisi dia begini, harga dia begini, sangat sesuai menulis. Yang ni kata pen ini tak bagusnya lah. Kenapa? Aku ada hujah aku. Pen ni terlalu berat, terlalu ringan, harganya tak sesuai dan sebagainya. Menulis atas kertas macam ni tak ada tulisan dia tak lekat. Dia boleh berhujah tanpa memperlekehkan mana-mana pihak, dengan menghormati pihak lawan. Itu adalah pendidikan. Itu adalah diskusi ilmiah. Sebab tu bila Dr. Mazli naik, beliau ahli akademik. Sebab tu saya kata beliau ahli akademik. Beliau boleh menerima apa jua benda yang orang condemn, sebab dia suka pada diskusi ilmiah. Berbeza bila naik pada Dr. Aziz Jidin ini, terus datang autokratik, dah jadi macam negara komunis. Langsung tak boleh bagi tahu aku tak setuju dengan benda ni. Kau tak setuju dengan apa-apa dasar kerjaan, apa-apa kerjaan buat, kau akan kena tindakan. Kau kena diam. Ini akta apa ini? Hukum rimba apa kita berada pada dunia hari ini? Hukum rimba apa? Inikah yang dikatakan Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyampaikan ilmu pada generasi? Menyekat idea-idea. Idea tidak boleh disekat. Tak boleh nak buat PKP untuk idea. Tak boleh buat Roblox untuk idea. Idea ini datang dan dia perlu diterima, sama ada benar atau tidak, setuju atau tidak. Discuss lah. Discuss, tak ada masalah. Itulah baru negara demokrasi, baru benar landasannya, baru benar caranya, baru betul lah cara, barulah Kementerian Pendidikan open. Tak ada masalah nak berbeza pandangan. Sangat ramai kawan-kawan saya sendiri tak setuju dengan ada satu dua pandangan saya. Oh ya, aku tak setuju dengan kau. Tak ada masalah. Dia bawa hujah dia, saya bawa hujah saya. In the end, kadang-kadang mungkin saya terpengaruh dengan dia. Oi, betul lah kau kata lagi, betul lah. Ataupun dia terpengaruh dengan saya, dia pula, betul lah kau kata, hujah kau ada gini. Ataupun dua-dua rasa betul. Dia betul pada sudut pandangan dia, saya betul pada sudut pandangan saya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu sepatutnya berlaku. Hari ini orang yang cuba menyatakan kebenaran, kejujuran disekat. Benda ni kena buang. Tak kisahlah parti mana. Saya bukan nak kata parti Dr. Mazli itu bagus, tidak. Tapi nak kata dia sebagai individu itu memegang dengan sangat bagus. Waktu beliau banyak isu kontroversi yang saya tak setuju. Dan isu Tanglungnya sampai berapa menteri itu untuk pertahankan, saya tak setuju. Masuknya komik tentang komunis apa benda dah, melalui Kementerian Pendidikan, itu semua benda salah. Saya tak setuju. Saya tak sokong. Bukan kata nak kata parti dia bagus, tak. Saya tidak menyokong parti. Saya nak beritahu bagaimana dia menerima pandangan orang luar. Dan benda ini harus diterap kepada mana-mana menteri yang naik menjadi menteri pendidikan.
Dan waktu itu Tun M jadi Perdana Menteri. Tun M panggil influencer untuk minum petang bersama beliau di KLCC. Buat satu pertemuan tertutup antara influencer. Banyaklah influencer TikTok, Insta Famous, Twitter, Facebook. Saya salah seorang yang dipanggil. Berpuluh-puluh orang waktu itu dalam majlis bersama Tun M. Selama majlis dan Tun M majlis tertutup. Kita, kalau saya nampak, okey, Tun M ni nak panggil ni supaya sokong dia ni. Contohnya kita nampak. Tapi sebab saya orang yang tidak berpihak pada mana-mana, saya memang bukan orang parti, kita pergi dengar. Dan dia buka satu ruang diskusi soal jawab. Bila dia buka ruang, aku ada peluang. Orang lain dah bawa nak pergi. Tun M kat depan. Tun M kat depan ni nak dengar ni, nak jawab kita ni. Yang pergi antaranya Khairul Abdullah, Super Daddy. Ramai kenal kan Super Daddy? Dia pergi, Super Daddy kata, "Oh, saya dapat bangganya dapat berjumpa dengan Tun M. Saya tak ada apa sangat nak cerita, tapi nak beritahu saya sangat suka, sangat sokong." Gitu je. Orang lain pun banyaknya macam tu. Saya pun pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fadli Saleh daripada SK1 Gombak. Saya nak bagi tahu Tun bahawa pendidikan tidak boleh dipolitikkan. Saya bagi tahu depan Tun M. Tun minta tolong, Tun jangan politikkan pendidikan. Keluarkan sistem pendidikan dari politik. Biarlah diteraju oleh ahli akademik. Jangan politikkan pendidikan. Buat macam PDRM, oleh diraja Malaysia. Atas dia adalah raja. Jadi Kementerian Pendidikan diraja Malaysia. Kan bagus tu. Maknanya tak ada lagi campur tangan orang politik. Susun atur pegawai di KPM pun tidak disusun atur oleh tangan-tangan gaib yang ada kuasa sebagai menteri dan sebagainya. Pengarah JPN, timbalan pengarahnya, pengarah sektor KPPD-nya tidak lagi disusun atur oleh orang politik. Benda ni sekarang berlaku campur tangan orang politik. Orang-orang di PPD, orang-orang di jabatan, tanyalah siapa-siapa. Orang-orang di KPM, pengarah itu, pengarah ini. Banyaknya lantikan atau campur tangan orang politik. Bukan kerana mereka layak berada di posisi tersebut. Kerana kau orang aku, kau sokong aku waktu aku kalah lagi, sekarang aku ada kuasa, aku bagi kau jawatan ini. Dengan harapan apa? Okey, kau kena bantu aku balik. Kau kena hasut cikgu-cikgu datang dalam program aku. Benda ni berlaku. KPPD panggil semua, arahkan setiap sekolah wajib hantar 20 orang guru pergi kepada program. Program nama atas isu pendidikan. Yang hadirnya waktu tu apa? Orang politik, YB datang, sentuh sikit isu pendidikan, bagi tahu sokong dia, sokong itu, sokong ini. Itu benda yang patut dibuang. Rosaknya pendidikan kerana tangan-tangan inilah, tangan-tangan pencaturan ahli politik yang inginkan sokongan. Mereka perlu, pengarah JPN perlu berada dalam orang mereka. Mereka perlu KPPD itu orang mereka. Kerana dia tahu ketua pengarah JPN ni kuasa penuh kepada semua guru dalam negeri tersebut. Ketua ketua pengarah PPD pula ada kuasa penuh pada cikgu dalam daerah tersebut. Jadi kalau aku pegang ketua-ketua ini orang aku, bila aku laksanakan abang program, mereka boleh arahkan guru-guru dalam negeri mereka, dalam daerah mereka datang menyokong program aku, menunjukkan aku berjaya, menunjukkan aku ini bagus, membuatkan majlis politik aku lebih panjang, nyawa aku dalam politik lebih jauh. Itu yang berlaku sampai hari ini. Tak kira daripada pemerintahan parti mana pun. Sama juga berlaku waktu Dr. Razli berlaku naik pun. Orang-orang BN waktu tu sepatutnya nama dia naik sebagai pengarah. Tukar je kerajaan, nama dia kena pancung. Orang PH pula naik pengarah. Berlaku benda ni. Jangan kata saya bercakap bohong. Tanyalah siapa-siapa. Benda ni berlaku. Bukan dalam pendidikan saja, sektor lain pun sama. Ni jatuh pula Dr. Razli. Naik siapa? Dr. Razli Jidin pula. Orang-orang dia pula naik. Sampai bila? Hancur lebur generasi kita, sistem kita, negara kita kerana campur tangan politik, meletakkan orang yang tidak layak di tempat itu, dan orang ini hanya yang menurut perintah, angguk-angguk yang tahu jilat tanpa membantah
Setiap program yang menteri bagi tahu ataupun ketua pengarah bagi tahu, semua betul, semua benar, semua bagus. Ini berjaya, kita kutip data. Padahal data itu adalah data-data penipuan yang dipaksa oleh guru. Cikgu tak boleh letak GP3. Kalau cikgu letak, cikgu bermasalah ni. Kami akan turun pantau. Kenapa ada budak GP2? Tak boleh letak tau. Jadi cikgu tak nak ada masalah. Nanti PBD datang, JPN datang, Nazir datang. Kenapa murid dia dapat tahap penguasaan 1 atau 2? Menunjukkan cikgu tu tak pandai. Cikgu kena bersalahkan, kena buat intervensi, kena buat itu, kena buat ini. Jadi semua cikgu main play safe. Okey, letak GP3 ke atas. Contoh. Jadi, program kita berjaya. Nampak peningkatan berapa banyak. Sebab tu tak pelik lah bila keputusan SPM waktu PDPR paling tinggi dalam sejarah. Tertinggi dalam sejarah. Saya rasa, ini pandangan peribadi, mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin benar, mungkin tidak. Saya rasa benda itulah dipolitikkan. Untuk nampak kejayaan sesuatu pihak. Kita berjaya. Realitinya semua cikgu tahu, pensyarah universiti tahu, ahli-ahli ibu bapa pun tahu, PDPR waktu PKP sangat gagal. Berapa ramai murid join Zoom? Berapa zaman murid boleh laksanakan tugas waktu PDPR? Kesannya, tapi nak bagi tahu mereka berjaya, mereka hebat, mereka itu, mereka ini. Bila kita tulis jujur, kita kena tindakan. Kesannya mana? Hari inilah, bila sekolah dibuka secara elok, murid tahun 3 berapa ramai tak dapat membaca. Mereka buat program baru, program bantu baca. Bagus program itu. Saya sokong. Saya antara guru yang ada 5 orang murid, setiap hari kami akan belajar. Bagus, satu program yang bagus, kita sokong. Benda baik. KPM ni banyak benda bagus. Bukan saya kata bila saya menulis macam tu, KPM segala benda jahat. Tidak. Pegawai-pegawai PPD, JPN, KPM sangat ramai yang bagus, berdedikasi. Namun mereka diikat dengan akta yang tak benarkan mereka berkata dengan benar. Mereka nak jaga periuk nasib mereka. Ramai pegawai PPD, JPN, bahkan pegawai KPM setuju dengan saya secara peribadi. Cikgu, apa yang cikgu laksanakan itu benar dan betul, saya sokong. Tapi saya tak boleh menyatakan sokongan secara terbuka. Saya terikat, banyak mata-mata memandang, banyak sangat politik dalaman cuba menjatuhkan. Jika nampak saya sokong Cikgu Fadli ini, ada orang screenshot, orang report, saya pula boleh dikenakan tindakan tukar tempat kerja ke, surat tunjuk sebab ke, kenaikan pangkat saya disekat ke, ataupun politik dalaman sepatutnya saya naik kepada posisi berikut tapi dicantas. Kerana apa? Kerana berkata benar. Kenapa takut sangat dengan kebenaran ni? Kenapa takut sangat dengan kebenaran? Negara apa kita duduk ni? Negara komunis kah? Kuku besi kah pemerintahannya? Kita negara demokrasi berparlimen. Maksud demokrasi itu boleh terima pandangan. Bukan hanya satu arahan saja. Kononnya dah berapa lama dah KPM cuba laksanakan dasar bottom to up. Daripada bawah nak dengar luahan orang bawah. Berapa lama dah diperkenalkan. Sampai ke hari ini tak berjaya. Kerana apa? Bila ada bottom punya bersuara, up akan tekan. Up akan pijak. Orang atas ni, orang up ni akan pijak, akan tekan. Jangan suara. Ini program aku. Kena tunjuk perfect, kena tunjuk betul, kena tunjuk terbaik. Jangan tunjuk kelemahan. Itu yang berlaku. Bukan sekadar hari ini, sebelum-sebelum ini pun sama. Benda ini yang kena ubah. Bila kita ubah benda ni, kebaikannya kepada siapa? Kepada saya. Tidak. Saya bukan ahli politik. Saya tidak berniat nak jadi guru besar, nak jadi pegawai apa-apa. Tidak berniat nak jadi YB ke apa. Tidak. Kembali kepada siapa? Kembali pada anak kita, generasi kita. Kebaikan-kebaikan ini. Saya ada terbaca ada seorang pegawai KPM. Dia komen dalam post orang lain. Dia kata, cikgu ni hanya tahu bercakap dia. Mana jalan besar saya ni? Nak setakat condemn orang boleh. Saya komen, galilah post saya. Awak follow saya baru berapa hari. Bila saya suarakan sesuatu, saya bawa jalan penyelesaian. Bila saya dipanggil oleh Dr. Mazli buat kali pertama, saya bagi tahu. Benda pertama saya bagi tahu Dr. Mazli. Doktor, bilangan murid dalam kelas sangat padat. Benda ni sangat tak bagus untuk pendidikan. Sangat tidak bagus untuk sesi pembelajaran. Rule nombor 1 untuk pendidikan yang kondusif, yang sesuai, ilmu dapat disampaikan dengan baik adalah bilangan murid yang sesuai. Kita sampai 45 orang sekelas. Macam mana nak belajar? Dr. Mazli mendengar. Saya bagi tahu juga dia. Itu saya bagi tahu masalah. Saya bagi tahu penyelesaian dia juga. Saya tahu, doktor, kerajaan tak ada duit yang banyak
untuk buat semuanya serentak. Tapi kita perlu bermula. Perlu banyakkan bina sekolah baru. Sebab nak kecilkan bilangan kelas, perlu bilangan kelas yang banyak. Kelas dah pack dah. Buat sekolah baru. Saya bagi tahu lagi. Dia belum tanya apa-apa lagi. Menandakan nak tunjuk saya memang dah bersedia dengan penyelesaian. Saya bagi tahu lagi. Saya tahu di kawasan padat Kuala Lumpur, Penang dan sebagainya, tanah dah terhad. Tak ada tanah dah nak buat sekolahnya. Semua dinaikkan pemaju jadi kondo, jadi apartmen, jadi tempat perumahan dan sebagainya. Tanah kerajaan, deal dengan pemaju. Saya bagi tahu beliau, deal dengan pemaju. Kalau buat kondo, 4-5 aras itu kosongkan, pemaju kena buat sekolah. Why not kita cuba sekolah dalam bangunan? Kita dah di era yang lebih maju. Nak cari tanah kawasan padat susah. Buat sekolah dalam bangunan, ada masalah. Boleh buat padang dalam, kan futsal dalam bangunan je pun. Boleh je budak bersukan. Arahkan pemaju buat gitu. Tapi kena bermula. Dr. Madli panggil saya. Cikgu Fadli mesin. Dr. Madli, dia buka satu smart TV dia tunjuk. Ini bilangan sekolah-sekolah usul di Malaysia. Beliau ada semua data. Semua menteri ada. Dr. Azizudin pun pasti ada data ni. Bilangan berapa puluh sekolah usul di Malaysia, berapa ribu dah sekolah dicuba baik polis, cuba salurkan dana. Itu ada. Bagus. Jadi kita tengok, mereka ada. Mereka ada. Cuma mereka tak war-warkan dengan betul, dengan rakyat tak sampai sangat. Tapi masih ada banyak kekayaan. Tapi bila ada benda yang benar, kita tahu, wah bagusnya. Tapi kita dah bawakan jalan penyelesaian. Nak kata saya bukan sembang saja. Bukan saya tulis di FB saja. Saya jumpa menteri. Saya berbincarakan benda tu. Tak adalah orang lebih puas daripada menteri dalam pendidikan waktu tu. Menandakan memang saya melalui saluran paling betul lah. Paling tepat dah saluran tu. Pergi ke menteri direct kot. Bagi tahu YB, benda ni kena macam ini. Silibus kita ni tinggi sangat ni. Jangan buat PPSMI English dalam matematik. Kenapa di Sarawak sekolah Cina menolak belajar matematik dalam English? Kerana apa? Mereka faham, mereka tahu, mereka maklum bahawanya matematik dan bahasa dua benda berbeza. Sekolah kebangsaan terpaksa ikut. Sebab mereka tak sekuat sekolah Cina. Sekolah Cina ni power. Bagus betul. Macam mana kita nak contohi mereka? Ada benda yang sangat bagus, ada benda yang tak bagus tu, tak apalah. Ada juga. Bukan kata nak kata bagus semua. Tapi nak bagi tahu, sekolah Cina punya power, dia boleh tahan arahan kerajaan. Arahan kerajaan ni, kita akan laksanakan PPSMI, ITEM, English untuk sains dan matematik. Dan negeri pertama penerajunnya adalah Sarawak. Ini saya menulis benda ni. Tetapi 2 hari selepas tu keluar kenyataan daripada lembaga sekolah Cina apa benda dah. Sekolah Cina menolak, dia tak nak, dia nak ajar matematik dalam Chinese. Dan kerajaan akur. Itu saya pelik. Kerajaan tunduk pada permintaan sekolah Cina untuk ajar matematik dalam bahasa Kantonis, bahasa mereka lah, bahasa Cina lah. Kerana apa? Orang Cina faham. Aku ajar matematik kepada murid aku dalam bahasa Inggeris. Mungkin murid yang kurang dalam bahasa, tak pandai dalam English, akan ketinggalan. Dia faham benda tu. Benda yang sama juga berlaku dalam kaum Melayu, Iban, Bidayuh, tak kisahlah apa-apa kaum pun. Sesuatu ilmu jika disampaikan dalam bahasa mereka, mereka lagi cepat faham, lagi mudah faham. Ini nak diajar dalam bahasa luar, bahasa ketiga, bahasa English, akan ramai akan ketinggalan. Sebab tu ada seorang sahabat saya, Jared Yong, dipanggil Jungle Teacher, seorang cikgu sekolah menengah di Sarawak. Dia ajar bahasa English, tapi dia ajar dalam bahasa Iban. English dia ajar dalam bahasa Iban tau. Dan benda tu berjaya. Antara seorang sahabat guru saya respect, Jungle Teacher. English dia ajar dalam bahasa Iban dan murid dia berjaya. Dia sangat aktif lah. Dia jemput dalam banyak wal bicara, termasuk dengan platform-platform antarabangsa. Jared Young. Boleh search kat FB Jared dan JARODYOUNG. Handsome lah orangnya. Saya jumpa dia banyak kali, beberapa kali. Kami baik. Nak bagi tahu kat sini bahawasanya kenapa kita tak sekuat sekolah Cina. Hebat sekolah Cina. Saya respect sekolah Cina bab ni. Dia boleh buat kerajaan tunduk pada arahan dia. Sedangkan sekolah kebangsaan semua wajib dalam English. Walaupun ada beberapa guru tak setuju. Yang setuju tu teruskan. Kita tak menolak.
English diajar dalam bahasa lain, boleh buat budak tu lagi fasih English, kita tak menolak. Tapi kita kan dah ada DLP. Program DLP adalah Dual Language Program. Ada kelas yang ajar matematik dan sains dalam English. Ibu bapa boleh pilih. Ada banyak je ibu bapa yang gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan di rumah. Orang macam ni sesuai lah anak-anak mereka masuk kelas DLP. Kita dah ada dah program tu. Tapi nak diautoritikan seluruh sekolah buat benda tu, itu antara benda yang saya melawan juga. Itu adalah benda yang saya tulis juga. Kenapa tak bagi pilihan? Sekolah yang mana ibu bapa mereka menjadi tinak benda tu, teruskan. Sebab tu saya tidak bertegas bahawasanya pandangan aku terbaik. Saya tak kata aku betul ni. Orang kata belajar matematik dan English itu akan mudah jadi murid dalam matematik dan English tu salah. Tak, saya tak kata gitu. Cuma dari sudut pandangan saya kata begitu. Bagi mereka yang berpandangan DLP sangat bagus, ajar Inggeris, matematik dan bahasa Inggeris memang improve murid-murid mereka pun betul. Mereka pun benar. Atas hujah mereka, pengalaman mereka, audien mereka. Audien kita berbeza. Pengalaman kita berbeza. Melalui pengalaman mereka itu berjaya. Silakan. Saya pernah melalui pengalaman mengajar English dalam matematik dalam English. Item waktu diperkenalkan pada 2006 saya first year posting. Jadi saya orang berpengalaman tentang benda tu, dan berdasarkan pengalaman saya benda ni tak sesuai. Jadi saya benar berdasarkan pengalaman saya. Namun ada guru tulis, cikgu, saya ajar dalam English, anak murid saya sangat ramai lebih faham, mereka improve English mereka lagi improve. Saya rasa sangat bagus program ni. Okey, kita tak menafikan dia. Itu betul pengalaman dia. Teruskan. Kita setuju. Itulah kita kata diskusi ilmiah. Kita tidak menyalahkan mana pihak. Tak kata kau salah, aku betul. Tidak. Kau betul pada sudut pandangan kau, pada audien kau, pada murid kau, pada sasaran kau. Aku benar dan betul pada sasaran aku. Tak ada masalah. Kita bukan nak bergaduh siapa betul, siapa salah. Kita sama-sama sayangkan sistem pendidikan ini. Kita sama-sama nak lihat anak masa kita lebih maju. Silibus memang perlu diubah selari dengan keperluan zaman semasa. Saya tak tolak perubahan silibus, tapi saya tolak yang melampau. Yang mana murid belum masanya untuk faham benda tu. Benda-benda ginilah yang saya kongsi dan luahkan. Dan perkongsian dan luahan ini dianggap ancaman kepada negara, ancaman kepada KPM. Cikgu ini bersuara tentang dasar kita, tentang subjek yang terlampau banyak. Saya sangat suka membaca tentang isu pendidikan. Saya dijemput banyak kali untuk program-program pendidikan, antaranya makmal di Padu. Kita dapat input daripada lecturer, orang overseas datang bagi tahu pengalaman mereka mengajar di UK, US-nya, di Finland-nya. Antara yang saya belajar, dia bagi tahu. Saya tak nak sebut nama orang ini. Sebab kenapa saya tak nak sebut? Saya sangat hormat orang ini. Dia ada jawatannya agak yang besar dalam KPM juga. Saya tak nak sebut nama dia sebab apa? Sebab kawan-kawan saya yang rapat dengan saya, hanya kerana mereka rapat dengan saya, mereka turut di blacklist, mereka turut disekat bermacam-macam. Dilihat orang tu baik dengan saya, kami buat kerja kebajikan sama-sama, kami buat program sama-sama. Orang atasan yang benci pada saya, dia turut benci pada kawan-kawan saya. Dia bukan setakat nak mengenakan Cikgu Fadli. Siapa-siapa baik dengan Cikgu Fadli, aku akan pancung juga. Sampai tahap itu. Kesian kawan-kawan saya yang berada di jabatannya, yang berada di KPM-nya, yang berada di sekolahnya, kena sekat pelbagai kerana rapat dengan Cikgu Fadli. Sampai mereka bagi tahu dalam taklimat, benda ni privasi ya. Siapa yang baik dengan Cikgu Fadli, tolong jangan beritahu dia. Nanti jadi isu. Sampai tahap macam tu tau. Sampai dalam program di PPD, pernah suatu ketika orang tanya, ni cikgu sekolah mana? SK1 Gombak. Oh, sekolah Cikgu Fadli ya? Datang depan, duduk depan sekali. Aku kat sekolah tu. Member aku tak tahu ke bendanya, pergi programnya, dipandang jijik juga, dipandang bermasalah juga. Kesian kat member tu. Duduk depan ni, satu sekolah Cikgu Fadli ni. Sampai tahap tu. Sebab tu saya tak nak sebut nama siapa-siapa. Jadi orang ni saya kagumi lah. Dia ada pangkat yang tinggi. Dia yang beritahu saya, Cikgu tahu tak kenapa Finland menjadi negara nombor 1 dalam pendidikan?
pendidikan negara Finland adalah terbaik di dunia, nombor 1. Kenapa? Saya tanya, kenapa Datuk? Dia bagi tahu cikgu, Finland ambil masa 10 tahun bina trust di dalam masyarakat mereka. Rakyat mereka, 10 tahun Finland ambil masa untuk rakyat trust pada seluruh sistem mereka. Bila ada trust, waktu tu apa benda yang mereka buat berjalan lancar. Kita langsung tak ada trust, tak ada kepercayaan. Orang KPM tak percaya pada orang JPN, orang JPN tak percaya pada PPD, orang PPD langsung tak percaya pada cikgu. Kenapa saya kata langsung tak percaya? Apa-apa maklum balas cikgu, dia takkan terima. Dulu waktu diperkenalkan Linus, nak bagi tahu betapa tak percayanya KPM pada cikgu-cikgu dia sendiri. Linus ada saringan. Linus ni literasi dan numerasi. Ajar anak-anak yang tak kuasai membaca dan kira. Ada program Linus. Program yang bagus, tapi pelaksanaan dia, prosedur dia sangat menyusahkan. Setiap murid perlu kita saring. Okey, ini berapa, banyaklah bahan perlu disediakan. Saya lalui zaman Linus. Kena tulis nama murid. Biasalah nama murid nak tahu siapa lulus siapa tidak kan. Saringan kena buat 3 kali. Setiap saringan kena ada tarikh. Tak boleh tanda lulus ke tidak, je tak boleh. Dan semua murid wajib laksanakan dari awal. Tak percayanya pada cikgu, kita tahu dah murid aku ni 100 markah matematik, baru tahu satu dah hafal CP 25 dah. Memang power. Dia tetap cikgu wajib juga laksanakan pada murid ni. Tanya dia, kena ambil batu, buat macam orang bodoh. Ni berapa? Budak kata 2. Okey, lulus. Dia pandai kira 2 rupanya. Okey, sekarang sesuaikan mana nombor 2 dengan bilangan objek yang tunjukkan nombor 2. Dia pun garis. Kita dah tahu benda tu. Kita tahu budak kita tahu dah benda tu. Kita dipaksa juga. Tak boleh, semua wajib lalu je. Kau tak percaya benar ke cikgu ni? Setiap kali pentaksiran, penilaian itu perlu ditulis tarikh. Kita dah lah ajar 5 kelas. Satu kelas 40 orang murid, 200 murid. Dia ada 24 konstrak kalau tak silap. Satu konstrak dipecahkan pada 4-5 cabang pula. Berpuluh ribu nak tulis tarikh. 10 bulan 10 2022. 10 bulan 10 2022. Tulis tarikh saja habis dakwat pen berpuluh batang. Lenguh tangan ke main nak mampus tengok tangan. Saya bagi tahu apa benda relevannya, rasionalnya kena tulis tarikh. Tak boleh, nanti cikgu tipu. Tarikh tu kena ada. Saya pernah kena dakwa dengan Fesi Linus. Sebab saya tak sepatutnya tanya lagi murid itu konstrak tersebut. Murid tak belajar lagi benda tu. Saya dah tertanda, satu orang murid je saya tersilap, saya pangkah yang tu. Dia jadikan kes, dia buat laporan terhadap cikgu Fadli, ini menipu dalam data. Benda ni tak patut tanya lagi, saya dah luluskan murid ini. Punya tak percayanya orang PPD kepada cikgu. Tak ada trust. Bila tak ada trust, macam mana negara nak maju? Ibu bapa tak ada trust pada cikgu. Ibu bapa cukup risau, cikgu ni buat apa dengan anak aku. Cikgu bertiktok je dalam kelas. Perlu ada CCTV dalam kelas, tengok cikgu mengajar betul ke tak. Cikgu balik buku kat muridnya, tumbuk muridnya, pukul muridnya, cabul muridnya. Tak ada trustnya ibu bapa terhadap guru. Tak ada trustnya KPN, JPN, PPD terhadap guru. Masyarakat tak ada trust pun pada KPM. Bagaimana pendidikan kita nak jadi nombor 1? Tukarlah menteri, berapa ramai menteri pun. Perkenalkanlah dasar itu, dasar ini, TS25-nya, sekolahku sejahteranya. Macam-macam program dibenarkan. Tanpa trust, tanpa kepercayaan, takkan ke mana. Finland nombor 1 di dunia kerana trust itu dibina 10 tahun lamanya. Nak bina trust bukan kecil. Sampai ke hari ini, trust itu bukan makin terbina, makin hancur. Cikgu makin meluat, makin benci, makin tak percaya kepada pegawai PPD, JPN, KPM. Kerana bila mereka bersuara, mereka dikenakan tindakan. Kerana itu, bila kita nak maju, di Finland, murid mereka belajar 45 minit. Selepas 45 minit, 15 minit, murid wajib keluar kelas bermain di luar. 15 minit, seronok tak kalau anak kita macam tu? Seronok. Budak tunggu masa nak pergi sekolah ni. Buku tak payah bawa. Bawa bekal dia, berlari pergi sekolah ni. Punya seronok. Kerana apa? Belajar 45 minit, main 15 minit. Masuk lagi belajar. Waktu 15 minit itu, murid dilarang berada di dalam kelas. Tak boleh ada murid dalam kelas. Siapa ada murid ada dalam kelas, murid itu dianggap langgar peraturan. Dia tak nak murid ada dalam kelas. Dia nak murid keluar bersosial. Bergaul, bermain bola, kau main tolak-tolak, jatuh berdua arah ke apa, tak kisah. Itu adalah pendidikan. Bukan hanya di dalam darjah. Habis 15 minit, jom masuk kelas. Murid berlari masuk kelas. Seronoknya mereka. Mereka boleh bina seperti itu.
Adakah silibus mereka terlampau mudah macam silibus kita 80-an? Tak juga. Silibus mereka saya lihat bagus dan tinggi, agak tinggi kat tahapnya. Tapi murid mereka seronok belajar, benda itu mudah diterima. Guru mereka seronok mengajar, maka mengajar dengan usaha yang lebih, murid cepat faham. Ibu bapa trust sangat kepada sistem pendidikan mereka. Bawa anak dengan 100% kepercayaan, anak aku dijaga dengan baik oleh guru-guru di sekolah. PPD atau jabatan atasan di sana sangat percaya pada guru-guru mereka. Bagi kebebasan cikgu nak buat apa buat. Ini cikgu kena laporkan itu, laporkan ini. Bila markah prestasi rendah, murid tak lulus, cikgu kena luluskan, kena buat intervensi. Cikgu ni bermasalah. Dia tak percaya pada cikgu. Sedangkan guru-guru sekarang adalah yang terbaik dalam Malaysia. Yang ini saya sangat sokong KPM. Dia saring betul-betul para guru hari ini. Cikgu-cikgu awak hari ini, cikgu-cikgu anak-anak kita hari ini, lepasan IPGM yang sangat power. Tak ada Pak A, jangan harap dapat jadi cikgu. Straight A, 9A, 11A, berapa ramai yang apply jadi cikgu. Murid-murid genius. 6A ke atas tu biasanya akan diambil cikgu. Persaingan sangat sengit untuk jadi cikgu sekarang. Cikgu yang ada sekarang sangat berkualiti. Saya sangat tabik. Cikgu sekarang sangat berkualiti. Yang menghancurkan kualiti ini adalah jabatan. KPM, dinosaur, Little Napoleon yang tak nak dengar luahan akar umbi. Itu yang menghancurkan. Sistem yang ada banyak sangat yang bagus. Banyak sangat yang bagus. Guru kita sangat-sangat berkualiti. Guru baru posting, saya akan rujuk mereka. Aku pengalaman 18 tahun tau. Saya akan dekati mereka. Apa pedagogi terbaru dia ajar di IPGM? Apa intervensi kau buat? Apa inovasi yang kau buat? Dia kongsi. Kita terus je, wah cikgu ni hebat. Aku tak mampu saingi dia. Kita dah ada guru terhebat. Kenapa pendidikan kita masih mundur? Kenapa dia mundur? No! Yang ada kuasa ke atas tu yang menyebabkan kemunduran. Langsung tak nak dengar, tak boleh tulis. Saya bagi tahu subjek kita, anak kita belajar sampai 13 subjek, 14 subjek. Di Finland mereka belajar 4 hingga 6 subjek. Saya tulis negara China nombor 1 dalam matematik dunia. Subjek matematik diajar di negara China 15 jam seminggu. Kita diajar 2 jam setengah seminggu. Bila masa kita nak boleh saingi mereka? Macam mana kita nak saingi? Macam mana? Macam mana nak saingi seorang, katakan China ada satu tanah, kita ada satu tanah. Mereka usahakan tanah itu dengan segala fasiliti yang lengkap. Dengan jenteranya, dia ada kelengkapan yang bagus dan sekolah mereka sediakan. Sekolah kita pintu tandas pun tercabut. Dan mereka laksanakan ladang itu, tanah itu 15 jam seminggu. Sehari 8 jam katakan. Sehari katakan 4 jam kerja. Katakanlah 4 jam kerja sehari, 20 jam seminggu. Kita sehari setengah jam. Mana mungkin kita dapat hasil lebih baik pada China? Jauh kita akan ketinggalan. China dapat hasilkan jagung katakan 1000 tan sebulan. Kita dapat hasilkan jagung 100 kg sebulan. Kerana apa? Masa kita tak cukup. Benda ni saya tulis. Benda ni KPM marah tulisnya. Dahlah kau tak boleh fikir. Tak boleh fikir sendiri. Yang boleh fikir sendiri tak berani bersuara kat sana. Bila ada orang bersuara bagi tahu idea, kau bukan kata nak terima. Tak nak terima idea saya tak apa. Saya tak kata idea saya betul, bagus, terbaik. Tidak. At least tidaklah kenakan hukuman. Ini adalah orang bagi idea. Nak fikir sendiri tak boleh. Ada yang fikir tak berani suara. Ada orang suarakan disekat, diugut buang. Hey, hukuman buang ni maksimum kot dalam tanda tertib. Maksimum nak bagi hukuman pada aku. Kerana apa? Kerana bernyatakan kebenaran. Sedangkan ada pegawai-pegawai sana, masalah disiplin mereka sangat-sangat teruk. Ada kes dadahnya, ada kes cabul murid, ada kes liwat budaknya, ada kes main dengan isteri orangnya. Sangat banyak. Tapi mereka tak ada kena buang. Tak ada kena buang. Teruknya, kerosakan sampai kepada murid tu. Ada yang cabul murid, ada. Kes rogol murid, groom budak tu sampai budak tu masuk universiti pun jadi anak ikan dia lagi. Ada. Tak kena buang. Paling-paling kena tukar. Paling-paling kena tahan kenaikan pangkat. Sil menjadi cikgu. Nak apa? Lagilah kalau orang tu orang ada kabel, ada kenalan GPN, PPD apa semua. Report berapa banyak report tak peduli. Tetap diagung-agungkan. Benda ini berlaku dan ada dalam sistem kita dan benda ni kena buang. Cukup lagi. Benda ni yang ada dalam sistem kita, benda ni yang kena buang, kena ubah. Ini nak buang orang menyatakan kebenaran.
Dan bila benda itu viral, baru menteri goyang. Baru nak, saya nak jumpa Cikgu Fadli. Baru pihak tu keluarkan kenyataan, pihak ni keluarkan kenyataan. Semua pakat nak tunjuk hero, pakat nak bangun kata nak sokongnya. Kerana apa? Kerana dia nampak banyaknya sokongan. Kenapa banyaknya sokongan? Kerana apa yang saya sebut, semua ibu bapa yang ada anak tahu. Saya berkata benar. Cikgu ini tidak membohong. Cikgu ini bukan berjuang untuk periuk nasi dia. Tidak. Dia berjuang untuk anak aku. Aku perlu sokong dia. Jadi sangat banyak sokongan. Waktu inilah sangat banyak pihak nak tangguk di air keruh. Nak gunakan isu ini. Nak gunakan saya sebagai senjata politik mereka. Sebab tu saya declare awal-awal. Aku takkan berpolitik. Saya bukan orang politik. Saya takkan naik ke atas pentas politik untuk bagi tahu benda ni nak sokong parti tu. Tak kisahlah parti Dr. Mazli sendiri ke, Dr. Razi ke, siapa-siapa ke, tak kisah. Tak, saya tidak berparti dari dulu. Dari dulu saya tak pernah berparti. Saya tak pernah daftar mana-mana parti politik. Tapi bila nampak sokongan, weh dekat PRU ni, rakyat sokonglah isu ni, kita kena sokong ni. Sampai keluar berita, sampai keluar YouTube apa semua. Habis dengan ketua pengarah KPPM, terus buat video. Hari Ahad tu pergi pejabat tu buat video KPPM tu. Kita lembaga tertentu akan bermesyuarat pada hari esok tentang kes Cikgu Fadli. Terus ada mesyuarat serta-merta. Kerana apa? Kerana kebangkitan rakyat. Kerana netizen dah meluat. Orang ramai dah tahu benda ni betul. Kenapa orang betul kau nak buang? Kenapa? Orang sangat marah. Mereka marah bukan kerana mereka kenalan saya. Tidak. Yang kenalan tu memanglah ada sokong juga. Ni orang tak tahu ke mana. Saya terkejut keluar dalam TV berita Cina. Ada guru bangsa Chinese tulis, saya sokong cikgu. Ada individu daripada Dr. Siva apa semua, bahasa India. Kaum kadang-kadang Bidayuh apa semua pun, pelbagai kaum menyatakan sokongan. Kerana apa? Kerana saya berkata benda yang benar. Dan orang yang berkata benar hendak dikenakan tindakan adalah satu zaliman yang maha zalim. Maha zalim orang yang cuba menutup orang berkata benar. Nabi kata kulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walau pahit. Berbalik-balik pada ibu saya, ma saya, pesan. Li jangan kerana sokongan orang ramai li rasa hebat, rasa kuat, rasa betul. Jangan. Betulkan dulu hati. Apa li buat dulu, Allah redha ke tak? Sesuai kat syariat Islam. Sesuai teruskan. Jangan kerana sokongan orang. Orang akan berubah bila-bila masa. Arwah ayah saya bagi tahu. Kita sebagai manusia, kita sebagai guru, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ahli adik-beradik, sebagai jiran, sebagai ahli masyarakat, sebagai pentadbir, guru besar, pengarah, apa-apa pun, kita sebagai manusia, kalau 80% orang sekeliling kita suka pada kita, sokong pada kita, kita telah berjaya. Kalau 90% sokongan kita telah cemerlang. Sentiasa akan ada orang takkan setuju dengan kita. Tapi kena pastikan orang itu di bawah 20%. Kalau lebih ramai orang tak setuju dengan kita, menandakan kita salah. Daripada 100 orang bawahan kita, 40 orang tak setuju dengan kita kena muhasabah diri. Kita kena gali, ada benda aku tak betul sampai orang tak sokong. Sampai sekarang pun, walaupun saya cakap benda benar, ada je haters saya, orang yang tak setuju dengan saya. Dia kata cikgu ni attention seeker lah, perangai dia sebenar buruk, gitulah gini, macam-macam lah. Macam-macam orang yang tak setuju, haters kan. Still ada. Tapi saya tak rasa lebih pada 20%. Jadi saya rasa saya di landasan yang betul. Namun seperti mana saya bagi tahu selalu, saya tak menjadikan sokongan yang kuat ini nak rasa aku benar, aku betul. Tak. Saya masih manusia, saya mungkin salah. Saya selalu beritahu audiens saya, jangan sokong kalau saya salah. Tegurlah saya. Saya tak nak rasa ada ujub, rasa takbur. Aku hebat ni, ramai sokong. Aku tak perlu takut ni. Orang tu nak bagi sumbangan kewangan, orang ni nak tawarkan pekerjaan, orang ni nak bayar lawyer tu sanggup buat free untuk aku. Orang ni sanggup jumpa menteri tu nak jumpa aku. Bila ada setitis rasa takbur dalam diri, aku hebat, aku gah kerana aku itu, kerana aku ini, ada sikap keakuan dalam diri, hancur lebur, satu sen tak nilai sisi Allah Ta'ala. Kita hidup bukan untuk manusia. Dapat puja-puji manusia, dapat apa? Gahlah sementara. Nombor satu, pastikan kita dapat keredaan Allah. Itu nombor satu. Itu masa yang besar. Jadi KPM, pengarah, tak kisahlah siapa-siapa, KPM, Ketua Pengarah PD, Pengarah Selangor ke apa, sesuatu dasar, sesuatu isu, jika benda tu 80% orang setuju dan ada segelintir tak setuju, memang kecilnya, menandakan kalian betul lah, teruskanlah.
Tak ada masalah. Biasa je macam tu lah. Tapi isu silibus baik berat ni, kita nampak majoriti orang tak setuju. Tapi kenapa nak sorok? Kan? Kenapa nak sorok? Kenapa nak sorok kebenaran? Jadi tujuan saya live malam ni bukan nak mengutuk pihak mana-mana, tidak. Kementerian Pendidikan Malaysia satu kementerian yang bagus, besar, gah. Hebat struktur dia, ada sektor tu, sektor tu. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat ramai pegawai berdedikasi. Sangat-sangat banyak program yang mampu menaikkan pendidikan kita ke arah lebih tinggi. Sangat-sangat banyak. Kita tak menafikan kebaikan. Namun masih ada beberapa perkara, beberapa benda perlu diperbaiki dan tolong dengar akar umbi luahan ni. Duk bangga. Kita buat libat urus dengan guru-guru pedalaman. Kita buat libat urus dengan guru-guru asrama penuh. Yang dipanggilnya guru-guru terpilih. Guru-guru yang tahu yes man, yang angguk jilat-jilat. Yang tak berani menyatakan kebenaran, menyebabkan orang atasan rasa benda mereka dah perfect, bagus, sempurna. Apa guna? Jadi syok sendiri. Sebab tu saya kata silibus ni syok sendiri. Marah dia. Saya sebut silibus syok sendiri. Terus nak kena buang kerja aku kerana ayat silibus syok sendiri. Bukan sangat silibus, banyak program di atas sana. Program-program yang merapu, yang syok sendiri. Nampak dah kertas lulus. Sebenarnya itu adalah penipuan. Banyak data dimanipulasikan, ditipu. Untuk apa? Untuk jaga nama baik sekolah. Takut sekolah dikenakan tindakan, takut cikgu ni kena tindakan, takut pegawai pimpin datang melawat, takut nazir datang melawat, takut kena buat beritu, evidence itu, evidence ini. Orang takut ditekan. Maka nak atau tidak, redha atau tak redha, dia terpaksa menipu. Tanyalah mana-mana cikgu. Saya yakin dah pasti 80% guru akan bersetuju dengan apa saya beritahu. 20% lagi mungkin mereka ada pendapat mereka, saya hormati pendapat mereka, tak ada masalah. Tapi saya rasa 80% guru sangat bersetuju dengan saya. Banyaknya penipuan yang dipaksa. Terpaksa jaga nama baik sekolah, jaga nama baik guru besar, jaga nama baik daerah. Sebab tu saya, kalaulah boleh, tolong asingkan pendidikan dari politik. Kementerian Pendidikan diraja Malaysia macam PDRM. Hebat kan? Tak ada campur tangan politik kan? Pun ada juga. Tapi tak banyak lah. Dia tak jadi seteruk inilah. Ini sangat-sangat teruk. Campur tangan politik dalam pendidikan sangat-sangat teruk. Pengarah nak kena orang dia. Orang itu kena orang dia. Nak jawatan ni orang dia. Padahal orang tu tak layak pun berada di seat tersebut. Diangkat kroni masing-masing. Rakyat Malaysia kita dekat PRU. Saya tak suruh siapa-siapa sokong parti mana-mana. Tidak. Saya tidak pernah berparti. Pilihlah parti yang betul. Pilihlah orang yang mampu bawa perubahan yang untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, untuk negara kita. Pilih orang yang betul dan benar. Bukan orang yang tahu, cakap hebat je, gah je. Sedangkan apa pun tak ada. Ini pendidikan digital diperkenalkan kepada 100 buah sekolah. Nampak hebatnya program ni. Agahnya program ni. 100 buah sekolah. Negara kita ada berapa buah sekolah? Lebih 10,000 buah sekolah. 1% dia dapat pendidikan digital. Sebab itu jurang pendidikan makin jauh. Sekolah di Sabah Sarawak, Masya Allah, kesian sungguh saya tengok. Berapa banyak sekolah masih guna papan hitam. Berapa banyak lagi kerusi meja yang dipaku guna tangan. Line internet yang sangat teruk, dengan fasiliti yang sangat-sangat teruk. Sekolah-sekolah elit, sekolah kluster kecemerlangan, sekolah berprestij tinggi dapat duit setiap tahun untuk bangunkan sekolah. Tak adilnya pendidikan kita. Beratus ribu dapat. Guru-guru yang dapat bai'ah dapat duit tahu setiap tahun. Guru besar sampai RM8,000, RM10,000. Guru biasa sampai RM5,000, RM6,000. Orang kejar bai'ah. Waktu tu, sekarang saya rasa dah masuk. Saya tak ni sangat. Tapi ada satu program diperkenalkan yang mana sekolah yang cemerlang ni dapat bai'ah. Bai'ah apa aku tak tahu, bai'ah perkida ke apa benda dah. Tapi ada benda lah yang dapat bai'ah. Satu sekolah dapat imbuhan. Imbuhannya bukan sikit. 5-6 ribu seorang guru. Kalau pentadbir lagi besar, belas-belas ribu ke 8 ribu ke tak. Saya tahu jumlah sebenar. Korang boleh gali lah tanya
Tapi saya tak betul-betul arif benda tu sebab saya tak pernah terima satu. Tapi nak bagi tahu jurang kita perlu dirapatkan. Nak rapat macam mana buat program untuk sekolah terpilih? Sekolah-sekolah elitnya dapat kemudahan-kemudahan yang tanpa had. Lain internet tidak terhad, dengan dewan terbuka, dengan fasiliti gimnasiumnya, macam-macam ada. Sekolah kampung, pintu tandas pun tak ada. Cermin pecah tidak berganti. Mana PIBG? Mula salahkan PIBG. PIBG kampung pula, mak ayah kerja kampung. Jenis yuran PIBG RM20 dia setahun. Sekolah nak minta lebih, kesiankan mak ayah. Tapi percayalah tuan-tuan, percayalah kawan-kawan, orang susah paling ramai bayar yuran PIBG. Dia tak boleh panggil yuran. KPM ni pun satu hal. Dia terlalu tunduk dengan netizen. Netizen kata apa? Sekolah bayar ni. Dia nak kata pendidikan itu percuma. Maka PIBG terpaksa sebut, tak boleh sebut yuran. Sumbangan PIBG. Bila sebut sumbangan, tak diwajibkan pula. Mereka ni, orang-orang KPM, orang besar ni beritahu, jangan wajibkan kutip sumbangan PIBG. Sekolah tak ada duit nak buat kerja. Ada beberapa sekolah sekat result murid ambil result UPSR, result BMR, result apa benda, langsaikan PIBG dulu. Benda ni netizen yang ada juga netizen yang kurang lah, kita kata. Aku nak kata buruk-buruk kan, tak sesuai pula. Netizen tulis, apa ni, kerajaan kata pendidikan percuma, kenapa anak saya disekat result kerana tak bayar yuran sumbangan PIBG? Terus keluar arahan daripada pengarah JPN, ketua pengarah PPD, daripada KPM sendiri, jangan wajibkan. KPM tidak pernah wajibkan, jangan sekat result murid. Kau tak sekat, sekolah tak ada duit. Dahlah sekolah kampung, dahlah kau pilih kasih bagi sekolah-sekolah kluster, sekolah prestisi tinggi je dana. Sekolah-sekolah biasa tak dapat. Sekolah yang dapat beratus-ratus buah, berpuluh ribu buah lagi, beribu-ribu lagi, menitik air mata mereka. Dahlah tak ada duit, aku nak kutip, nak wajibkan semua PIBG pun KPM sendiri tak bagi. Keraslah sikit bab tu. Bab tu tak nak keras pula. Bab cikgu bersuara kau keras sangat sampai nak buang. Keraslah sikit. Wajibkan ibu bapa bayar PIBG. Percayalah tuan-tuan, paling ramai membayar yuran PIBG adalah orang susah, penoreh getah, buruh binaan, driver taksi, penyapu sampah. Orang ini membayar. Pengalaman saya sebagai seorang guru, satu keluarga asnaf berdaftar dengan pusat zakat. Mak dia datang bayar yuran PIBG dengan duit shilling. Cikgu minta maaf, saya lambat bayar. Datang bayar. Saya kata, saya bagi tahu akak, yuran PIBG tidak wajib ini sumbangan. Akak tak bayarlah. Sebab kita tahu dia tak mampu kan. Tak boleh cikgu, anak saya bersekolah di sini, anak saya guna kemudahan sini, saya nak bayar juga. Saya bertanggungjawab atas pendidikan anak saya. Saya sangat respect. Majoriti ibu bapa yang susah akan tetap bayar. Yang tak bayar ni, yang acah-acah intelek lah. Yang kerja hebat-hebat sikit. Dia yang ada hujah. Sumbangan itu tak wajib lah. Yang hebat sangat di FB, di mana-mana platform ni. Buat apa bayar ni? KPM patut ini tanggungjawab kerajaan ni. Kerajaan benda ni pandai sangat berhujahnya, bagi itu, bagi ini. Orang itulah yang tak bayar. Percayalah cakap saya. Percayalah. Yang tak bayar ni banyaknya orang educated, gaji mahal-mahal, kereta besar-besar, tak bayar. Kerana apa? Mereka tahu undang-undang. Tak wajib. Orang susah dia takut tahu. Anak bagi tahu, mak, cikgu suruh kata yuran PIBG saya tak bayar lagi. Mak susah hatinya lah. Esok buat nasi lemak, jual lagi, pecah tabung, gadai barang kemas lagi, nak bayar sumbangan PIBG sekolah. Orang susah. Sebab mereka takut anak dah lah, anak aku miskin, aku malu kalau tak bayar lagi. Anak orang kaya dia tak malu. Beritahu, ayah, cikgu suruh bayar sebagai PIBG. Tak wajib pun. Itu tanggungjawab kerajaan. Tak bayar. Tak apa, biar jawab. Sekolah bagi telefon, tulis nama murid tak bayar yuran PIBG, sebagai PIBG dalam grup kelas. Dia screenshot, post di FB, post di Twitter, post di mana-mana. Tengoklah guru zaman sekarang. Paksa-paksa pula bayar. Sumbangan tu kan tak wajib. Kenapa paksa anak saya bayar ni? Tengok, malukan budak pula tulis nama dalam grup, bla-bla duk hentam. Takutlah KPM, menunduk lagi. Dia sangat takut benda-benda gini. Dia menunduk terus. Jangan wajibkan sekolah, jangan sekat result budak-budak. Boleh kalau tak sekat. Bagilah setiap sekolah RM1 setahun. Boleh? Tak boleh. Tak boleh, benarkanlah sekolah Cina berapa hebat kutip sumbangan. Ada bukan lagi PIBG tahunan tahu. Setiap bulan ada kawan
pernah komen anak di sekolah Cina, dia kena bayar tak silap saya 100 lebih sebulan. Sekolah kebangsaan Cina ni bukan private tau. 100 lebih sebulan. Tapi apa yang anak dia dapat? Dia tetap bayar, dia kerja biasa. Apa anak dia dapat? Kelas aircon. Sekolah rendah, kelas aircon, smart TV. Dah berpuluh tahun dah sekolah Cina ada smart TV. Satu smart TV tu harga puluh ribu dulu. Bukan smart TV, sorry, smart board. Smart board. Ibu rasa-rasa berbandai aku bayar 150, 170 sebulan. Padahal sekolah kebangsaan, bukan sekolah private. Power je sekolah Cina. Ini memang saya tabik lah urusan Cina. Dia boleh educate parent untuk support sekolah begitu rupa. Kutipan PIBG dia juta-juta. Selamba je. Kutipan tahun ni 3 juta. Oi, kita buat lawatan ke Australia. Best tak anak kita dapat peluang itu? Best sangat. Pendidikan terbaik, fasiliti terbaik. Kerana apa? Mereka sangat bersatu bab pendidikan. Kita berpecah belah kerana pendidikan. Cukup takut isu sikit je. Ibu bapa naikkan isu sebagai PIBG takut dah. Kenapa saya ditukarkan? Isu apa? Isu kertas. Saya ditukarkan daripada SK Melawati 2 kepada SK 1 Gombak oleh KPPD hari itu kerana isu kertas. Isunya apa? Sekolah mohon sumbangan dengan murid. Setiap murid kalau boleh sumbang 1 rim kertas kepada sekolah. Sekolah tak ada duit nak beli kertas. Cikgu dah habis beribu dah setiap bulannya untuk anak-anak murid ni. Kita perlukan kertas. Kertas ni untuk buat apa? Untuk cikgu-cikgu jual untuk joli ke? Tak. Kita buat lembaran kerja, soalannya, memonya, print out, bagi kepada murid juga. Jadi kita minta 1 rim setahun, bukan sebulan. Bila minta 1 rim kertas, ada ibu bapa yang kononnya educated, kononnya faham undang-undang, kononnya tahu benda ni salah, ditulis di FB. Apa ni, sekolah miskin sangat ke sampai minta kertas dengan murid-murid? Padahal benda tu tak wajib pun. Siapa tak mampu, cikgu tak pernah paksa pun. Sekolah sekarang dah ramai dah di TikTok, 9,000 dah tonton. Tok Ayah Skoda ada join tak? Tok Ayah Skoda. Jap. Hino kau kalau kita kecek gini Tok Ayah Skoda. Sebab saya TikTok ni saya buka untuk tengok Tok Ayah Skoda je, saya minat dia. Saya harap siapa-siapa boleh sampaikan kat dia screenshot ke sikit, buat video ke sikit, bagi tahu Tok Ayah Skoda, ejen kimia 442 masuk melapor diri Tok Ayah. Saya suka dengan dia. Saya seronok perkongsian dia. Minta maaf kejap, selingan. Sebab saya juga buat live di TikTok. Ada 10,000 di TikTok. Nak bagi tahu tak Ayah Skoda, set kita jangan pecah. Saya suka dengan tak Ayah Skoda. Saya tak aktif di TikTok pun. Saya tak pandai main TikTok. Follower saya TikTok 30,000 je. Dan saya tak ada konten sangat TikTok. Saya tak pandai. Memang tak pandai. Saya hanya di FB. Tapi malam ni saya cuba juga buat live TikTok. Lebih 10,000 sedang tonton. Terima kasih. Kalau ada tak Ayah Skoda, tabik sikit set kita. Hosel Liao. Tak Ayah Skoda memang legend lah. Saya seronok layan dia. Okey, selingan. Nak bagi tahu. Balik cerita rim kertas tak habis lagi. Kenapa aku kena buang tadi? Bukan, kena tukar tadi. Saya tulis lepas pada ibu bapa tu tulis sekolah ni miskin sangat ke sampai minta rim kertas apa semua. Dia tular beratus ataupun beribu share. Tak ada tular mana pun. KPM tengok benda tu, takut. KPM lama ada orang condemn ni. Terus dia keluarkan arahan. Sekolah jangan minta kertas dengan murid. Masya Allah. Apa jadi? Tunduk dengan urutan 1-2 netizen ni. Sedangkan majoriti 80% orang tak ada masalah pun minta kertas. Tahun sekali 1 rim kertas RM9. Bukannya 9 juta, RM9. Paling-paling mahal RM12 lah. 1 rim je setahun. Bukan setiap hari 1 rim. 80% ibu bapa saya yakin dan pasti setuju. Tak ada masalah pun sekolah minta 1 rim kertas. Kerana 1-2 ibu bapa yang kononnya educated hentam KPM, hentam JPN, hentam sekolah kerana minta kertas dengan murid 1 rim setahun ini. KPM terus goyang, JPN takut. KPPD waktu tu terus keluarkan surat arahan, mana-mana sekolah dalam daerah Gombak jangan minta kertas dengan murid. Keluar surat arahan tau. Tunduknya ketua pengarah pendidikan daerah kepada 1-2 netizen yang pala tahun. Tunduknya JPN, KPM kepada 1-2 desakan netizen yang tak berasas ini. Kita tahu kan sekolah miskin.
Kau dah tak boleh bagi duit. Bila ada sekolah cari usaha dana untuk dapat kertas dia pun, bukan minta duit, minta kertas dia pun, kau sekat. Keluar arahan tau. Memo, seluruh sekolah daerah Gombak dapat memo daripada KPPD Gombak. Semua sekolah daerah Gombak dilarang minta kertas dengan murid. Bengang saya waktu tu. Kenapa perlu tunduk pada 1-2 desakan ibu bapa? Saya tulis di FB. Waktu tu saya tak ada followers pun. Followers saya 100 orang je. Saya tulis di FB, apa benda lah PPD. Setakat rungutan ibu bapa macam ni dia pergi layan, sampai haramkan sekolah minta kertas dengan ibu bapa. Sekolah dah lah nak guna kertas, sekolah tak ada duit, kau bagilah duit, kau boleh bagi kertas tak? Saya tulis macam tu lah, lebih kurang. Saya lupa dah macam mana ayat saya, tapi lebih kurang macam tu. Kau bagilah duit. Tak, orang PPD screenshot, buat laporan, Cikgu Fadli melawan PPD. Padahal sekolah saya tak mohon pun kata waktu tu. Oi, guru ini bermasalah, dipanggil kaunseling, dikenakan surat tunjuk sebab, dihadapkan kepada lembaga disiplin daerah. Disuruh saya bawa punch card setahun, waktu tu bulan 10. Setahun punch card. Suruh bawa lesson note, buku rancangan mengajar setahun. Bawa. Sampai waktu tu penolong kanan petang saya hadir sama saya, dia kata, Lee, sepanjang aku jadi cikgu lebih 20 tahun, tak pernah lagi PPD panggil suruh bawa punch card, suruh bawa lesson note. Dia nak cari salah kau ni. Jahat tak? Zalim tak? Kerana satu tulisan menegur PPD, dia cek semua punch card. Tapi malangnya, sangat malang lah nak cek punch card Cikgu Fadli. Saya ke bukan cikgu kaki ponteng, aku bukan kaki MC. Aku hadir sentiasa awal. Cek, kehadirannya cantik lah. Tak boleh ambil dia pada kehadiran, letak tepi punch card. Cek lesson note. Hantar lesson note setiap minggu. Lengkap lah. Alamak. Tapi kita kenakan tindakan pada cikgu ni. Dia jadi pengajaran pada seluruh cikgu daerah Gombak. Jangan berani-berani berkata apa-apa tentang PPD. Kita kena ambil tindakan juga ni. Apa ni salah dia? Nak cari salah kat sekolah tak ada ni. Murid ni tak pernah ada laporan daripada ibu bapa cabul murid ke, lempang murid ke apa ke. Tak ada laporan juga daripada pentadbir dia melawan ke, tumbuk orang tu, tumbuk orang ni. Dia tak ada rekod ni. Kita cipta rekod untuk dia. Gitu dramanya. Dihadapkan di KPPD, lembaga tatip, bahagian kaunseling, apa semua ada sekali. Cikgu Fadli di sekolah ni dah masuk tahun ke-6. Jadi biasalah cikgu sebagai penjawab awam, kita bertukar, itu biasa. Jadi kita tukarkan cikgu dengan alasan lebih 5 tahun di sekolah semasa. Dia cipta alasan itu. Sedangkan di sekolah itu, tahun itu, lebih 10 orang guru mohon tukar dalam daerah tak lulus. Adik aku dan adik ipar aku ni, adik kandung Nuh, duduk di Rawang, mengajar di Gombak. Dia mengajar sekolah Sri Gombak. Mohon tukar setiap tahun. 6 tahun minta tukar dalam daerah, tak pernah lulus. Dia perlu bulang alik satu hala perjalanan sejam lebih. Dengan jamnya, dengan hantar anak pengasuh lagi, sangat-sangat menyusahkan dia. Mohon tukar dalam daerah, tak diluluskan sampai kesudah, sampai dapat tukar balik Kelantan. Aku tak ada mohon apa-apa, ditukarkan dengan sebegitu mudah. Saya ditukarkan di luar musim pertukaran guru. Nak kata apa? Nak tunjuk aku power, aku PPD, aku KPPD. Kau tulis buruk tentang aku tukarkan kau, aku ada kuasa ni. Gitu dia nak beritahu. Itulah amaran dia. Tukar di luar musim, tak ada alasan. Tapi di sekolah Melawati 2, saya sangat rapat dengan ramai ibu bapa. Ibu bapa ni dikumpul tanda tangan. Kumpul tanda tangan ni, parent. Mana yang belajar dengan anak murid belajar dengan kelas Cikgu Fadli? Tanda tangan ni naik ke PPD. Cikgu tolong kekalkan cikgu ini di sekolah kami. Kami ibu bapa sangat suka pada beliau, anak kami suka belajar dengan beliau. Tak layan. Kenapa? Jatuhlah aku KPPD kot. Aku tukarkan budak ni, tiba-tiba aku staykan dia balik. Jatuhlah aku. Gitu. Gitu drama tau. Bukan drama, real berlaku pada saya. Ibu bapa ni, geng-geng Melawati 2 ni, orang Melawati kot. Geng educator, anak-anak artis, anak Awi saya ajar dulu. Anak Awi saya ajar. Lama yang anak artis, anak yang datang dengan driver ada pistol. Jadi plate 1. Anak-anak orang kaya banyak di sekolah ini. Jadi ibu bapa ni educator. Dia ada link network. Network dia waktu tu dengan timbalan pengarah JPN Selangor. Waktu tu pengarah Selangor tak ada lagi. Network dia timbalan, orang paling berkuasa, memangku tugas sebagai pengarah. Saya dah nak sebutlah siapa nama. Naik
bawa surat tantangan petisi ibu bapa ini, tunjuk pada timbalan pengarah, orang paling berkuasa dalam negeri itu. Tuan, cikgu ini cikgu berdedikasi, anak murid sangat sukakan dia, sangat sayangkan dia. Boleh tak kekalkan dia di SK Taman Melati 2? Kami ibu bapa sangat suka dengan dia. Timbalan pengarah segan. Sama geng. Ketua pengarah PPD, kau dah tukarkan budak ni. Takkan aku nak kekalkan. Nanti apa dia kata kat aku, malu. Sama geng. Tak boleh buat apa. Oh, saya hormat keputusan dia. Saya hormat keputusan PPD tu. Nampak tak permainan politik dalamannya macam tu? Ditukarkan kerana tak dapat jadi salah, dicipta alasan. Dan lebih kejam lagi, saya ditukarkan, saya dipaksa melapor diri lebih kurang saya hari Rabu. Hari Sabtu tu lagi, kami cuma Sabtu, lagi 3 hari sekolah saya ada hari terbuka sekolah. Saya tanggungjawab buat rumah hantu. Rumah hantu saya kolek dana setiap tahun untuk kelab guru saya lebih RM10,000 melalui tiket rumah hantu. Saya jumpa guru besar saya. Kata cikgu, hari Sabtu ni kita hari terbuka sekolah. Lagi 3 hari je. Saya terpaksa lapor diri esok. Boleh tak cikgu minta jasa baik pegawai PPD tangguhkan hari lapor diri saya minggu depan. Saya nak laksanakan tugas saya sampai habis. Saya nak siapkan rumah hantu ini, saya nak jaga waktu tersebut. Habis tu tak apalah, saya redalah pemindah saya. Guru besar saya, depan saya, angkat telefon pegawai PPD. Hello tuan, perkenalkan Cikgu Fadli ni. Cikgu Fadli minta pada saya untuk ditangguhkan pertukaran dia pada minggu depan. Sebab dia nak selesaikan tugas terakhir dia sebagai guru yang bertanggungjawab menyiapkan rumah hantu untuk sekolah. Minta minggu depan dia tangguh 3 hari saja. Okey. Ada petition. Okey, tak apa. Minta tangguh 3 hari saja. Pegawai PPD jawab apa? Tak boleh. Dia kena pergi juga esok. Tak boleh tangguh 3 hari. Kejam tak? Depan saya guru saya telefon. Cikgu boleh dengar sendiri kan? Dia tak benarkan. Dia nak tunjuk dia power. Aku berkuasa. Cikgu ini tulis buruk tentang aku boleh guna kuasa aku. Aku boleh tukar dia serta-merta. Dia minta tangguh 3 hari pun tak boleh. Saya pergilah di sekolah baru esoknya. Namun setiap malam saya ke sekolah lama saya siapkan rumah hantu. Hari yang Sabtu tersebut saya bertugas dan berjaya kutipan lebih RM10,000 dibagi kepada sekolah. 1 sen pun tak ada hak saya. Dan saya keluar dari sekolah. Itulah sahaja tanggungjawab aku. Tetapi betapa kejamnya disekat hak aku untuk bertahan 3 hari sahaja. Nak tunjuk kuasanya. Masya Allah. Ini yang rosaknya. Inilah Little Napoleonnya. Ini yang kena buang dalam KBM-nya. Baru pendidikan kita maju. Bagaimana cikgu nak teras pada orang PPD kalau macam ni perangainya? Datang sekolah cari salah je. Macam mana cikgu nak ada teras? Bila tak ada teras cikgu pada PPD, macam mana cikgu nak menyampaikan ilmu program itu dengan jaya, dengan ikhlas, dengan betul? Tak percaya. PPD tak percaya pada cikgu, cikgu tak percaya kepada PPD. Build the trust. Bina kepercayaan. Finland ambil masa 10 tahun. Memang it's not easy to build a trust. Dia tak senang nak bina kepercayaan ini. Sangat-sangat sukar. It take time. Dia akan ambil masa. Tak kisah, ambil lah seberapa lama masa, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun. Sampai satu masa, trust itu terbina kukuh. Semua murid sangat yakin pada gurunya. Semua ibu bapa sangat yakin dengan pengurusan sekolahnya. Sekolah sangat yakin dengan PPD-nya. PPD sangat percaya pada JPN-nya. JPN sangat percaya kepada PM-nya. Saling ada kepercayaan tanpa ada sanksi, tanpa ada rasa cikgu ni menipu ke tidak, apa ke itu. Percayalah, pendidikan kita akan meroket naik nombor 1 dunia. Seperti mana Finland ni buat. Ni politik dalam pendidikan sangat banyak. Punca kerosakan. KBM kalau nak tahu sangat apa lagi kelemahan mereka, pergi cari Cikgu Samuel Isiah, guru Adawira yang melangkah keluar. Tanya dia kenapa cikgu nak keluar. Apa yang membuatkan beliau keluar? Beliau keluar, jiwa beliau pendidik tahu. Beliau join sebagai peneraju CLC apa tak dalam bidang pendidikan lah, yang memberi anugerah pada guru-guru, yang bagi ceramah pada cikgu-cikgu. Jiwa beliau jiwa pendidikan. Pergi tanya dia. Pergi tanya cikgu-cikgu lain yang nak berhenti. Berapa ramai dah nak berhenti. Bukan kerana mereka tak minat. Bahkan mereka guru adiwira, guru idola, guru inspirasi. Tapi
kerana sistem yang langsung tak boleh ditegur. Langsung tak boleh ditegur. Bila kita tegur yang salah tak boleh. Ada akta 9 peraturan 9 aku benda entah menyatakan seorang pegawai tidak boleh mengulas tentang dasar kerjaan ataupun menyebut kelemahan kerjaan. Apa benda? Kalau cikgu tak boleh sebut lemah, siapa nak repair lemah tu? Yang nampak lemah adalah cikgu sebab dia berkubang di lapangan. Kalau cikgu tak boleh kata benda ni salah, kalau cikgu tak boleh berkata, siapa nak repair? Rosak akan bertambah rosak. Kudis kecil je. Kalau cikgu kata, okey, ada kudis lah kat sini, okey, ambil ubat sapu-sapu, seminggu sembuh. Tak boleh bagi tahu kudis. Makin besar bernanah, makin besar jadi barah, kena potong kaki, hilang nyawa. Kerana apa? Kerana akta-akta mengarut. Akta ini kena buang dah. Bagi keterbukaan demokrasi. Dengar pandangan. Walaupun pandangan itu salah, dengar. Dengar, bagi beritahu, cikgu, saya tak setuju dengan Cikgu Fadli. Cikgu Fadli salah ni. Kenapa ya? Oh, sebenarnya macam ni, kerajaan buat macam ni sebabnya begini. Evidennya begini. Kita kajinya begini. Mereka datang dengan solid evidennya. Bagi tahu hujahnya. Kita boleh terima. Atau kita tak boleh terima pun tak apa. Dia dah ada eviden dia. Orang lain boleh baca. Oh, rupanya KPM tu buat begitu sebabnya begini. Sebabnya begini. Keterbukaan demokrasi dalam pendidikan perlu ada. Buang politik dari pendidikan. Buka demokrasi, bina trust, insya-Allah kita boleh maju. Yang terakhir sekali, lama dan saya lah ni, yang terakhir sekali saya nak bagi tahu, tadi ada orang bagi tahu saya ada pihak-pihak tak bertanggungjawab, pihak-pihak ketiga, pihak-pihak luar dah cuba buat petition untuk saya. Solidariti untuk Cikgu Fadli. Buat petition untuk saya, dia minta RM15. Jangan bayar. Tak payah solidariti untuk saya lah. Saya tak pernah buka apa-apa tabung. Saya tak pernah minta 1 sen dengan duit siapa-siapa. Sangat sedih bila saya buka WhatsApp saya. Seorang Asnah pendaftar WhatsApp saya. Cikgu, terus kuat. Saya bersama cikgu. Saya tak ada duit nak tolong cikgu. Tapi nanti zakat bagi duit kat saya 7 bulan ni, saya nak bank kat cikgu. Sedih weh. Asnaf tak ada duit. Nak je tolong Cikgu Fadli ni. WhatsApp ni. WhatsApp tunggu duit zakat nak bagi cikgu. Saya tak boleh bagi banyak, RM10 boleh tak cikgu? Kata kak jangan. Saya duit ada. InsyaAllah setakat ni boleh. Saya mampu. Tak ada masalah. Cikgu saya tak boleh tolong apa dah cikgu. Saya tak pandai nak bersuara, tak pandai nak menulis. Saya jadi duduk kat FB pun saya baca je tulisan-tulisan cikgu. Saya tak boleh. Tapi cikgu banyak tolong saya. Anak-anak saya suka dengan cikgu. Saya nak sumbang pada cikgu. Saya tak buka. Saya tak buka apa-apa tabung. Saya tak mohon apa-apa peruntukan. Yang risau, setakat ni saya masih mampu berdiri. Tapi kalau ditakdirkan satu masa memang saya tak mampu untuk urusan kos waman sebagainya, mungkin waktu itu saya akan beritahu. Sekarang ni ada pihak ketiga yang cuba mengambil kesempatan. Jahat orang ni. Nampak isu viral, isu kontroversi, banyak sokongan nak buka petition untuk saya minta collect RM15. Kalau 10,000 orang bagi, dah dapat 150,000 kat dia. Jangan bagi, jangan bayar mana-mana pihak 100 sen pun. Saya tak meminta duit dengan mana-mana pihak. Saya masih mampu lagi setakat ni, alhamdulillah. Jika betul saya tak mampu, saya bagi tahu. Jika betul saya tak mampu, saya bagi tahu. Jangan risau. Ramai sangat dah komen. Cikgu, bagi nombor akaun. Saya nak support cikgu, Tak, saya tak respon seorang pun. Saya masih mampu, saya tidak mengharapkan duit orang ramai. Duit kawan-kawan walaupun nak sangat sumbang, tak apa. Sabar dulu tuan-tuan, sabar dulu. Terima kasih atas sokongan. Kirim doa untuk saya. Doakan saya agar kebenaran itu muncul, agar kebenaran menenggelamkan kebatilan, agar pendidikan kita disegani, dihormati, kembali gemilang. Hari ini saya bagi tahu kepada pegawai KPM, pendidikan kita, kementerian kita dipandang rendah oleh rakyat Malaysia sendiri. Dipandang rendah oleh guru-guru Malaysia sendiri. Cuma mereka tak berani bersuara. Ketahuilah, jujur saya bagi tahu, majoriti guru menyokong saya. Cuma mereka tidak boleh bersuara. Banyak bahkan pegawai-pegawai di KPM, di Putrajaya, di JPN, di PPD pun ramai menyokong saya. Tapi mereka terikat dengan peraturan akta penjawat awam, entah ke benda tu. Mereka tak boleh bersuara. Mereka laksanakan apa jua dasar yang mereka rasa tak kena, dengan hati yang tidak redha dan tidak rela.
jauh di sudut hati mereka, mereka berharap adanya orang mampu mengubah benda ni. Dan jika ditakdirkan Tuhan orang itu adalah saya, biarlah terkubur kerjaya saya pun, tak ada masalah. Asalkan KPM dan kerajaan berubah. Tak ada guna esok meeting lembaga tata-tata, okey, kita takkan tindakan apa-apa pada Cikgu Fadli. Kita tak ada apa-apa, dia dianggap tidak bersalah. Teruskan bersuara. Tapi tak ada ubah apa-apa. Tak ada guna. Tak ada guna selamatkan kerjaya saya tanpa perubahan di peringkat tertinggi KPM-nya. Tak ada guna. 1 sen tak ada guna. Nak jadi hero, okey. Oh, saya lantik saya sebagai menteri, kita tak ambil tindakan Cikgu Fadli, tertarik Cikgu Fadli jadi think tank untuk kementerian, kita terima pandangan dia. Tak ada guna, saya tak nak benda tu. Tak ada guna benda itu. Yang bergunanya, perjuangan ini sama ada saya kekal dalam kementerian ataupun tidak. Tak kisah dibuang ataupun dikekalkan, perlu ada perubahan dalam KPN. Pucuk teratas daripada KSU lagi, daripada KPPPM lagi, sampai ke pengarah sektor tu, sektor ni, pengarah JPN dan sebagainya. Asingkan politik dengan pendidikan. Jangan atur orang untuk jawatan-jawatan tertentu. Pastikan mereka layak, mereka berjiwa guru. Matinya satu jiwa guru, ruginya beribu-ribu jiwa anak bangsa. Jujur saya kata, sangat ramai guru-guru yang jujur, yang berjiwa guru, mati ruh mereka. Saya selalu bercakap dengan Cikgu Mi Ubay, salah seorang kekanda yang saya segani, saya kasihi. Cikgu yang sangat hebat, Cikgu Mi Ubay. Dia bagi tahu saya satu je. Cikgu, hidupkan ruh, hidupkan jiwa seorang guru, hiduplah sekolah itu, hiduplah murid-murid itu, hiduplah generasi itu. Matinya jiwa seorang guru, matinya jiwa jutaan murid-murid dan generasi. Ramai guru hari ini mengajar kerana gaji. Takut nak ambil tindakan apa-apa pada murid, takut kena saman. Kementerian tak backup cikgu-cikgu. Cikgu tersalah rotan untuk mendidik, tapi tersalah, terlebih emosi, terlempang ada kesan. Kena hadap ke mahkamah, kena saman beratus-ratus ribu, kena tindakan itu, sekat pangkat. Support lah cikgu-cikgu kau ni, orang bekerja untuk kau. Cikgu tu kena saman, hantarlah peguam, defend. Cikgu ni cikgu kita, memang dia salah, kita tak nafikan kesalahan dia, tapi kita tak nak dia sampai disaman macam ini. Kita tak nak dia disekat. Dia masih lagi guru yang berkualiti, namun dia ada buat kesalahan 1-2. Gitu baru kementerian, baru menteri. Ini menteri tunduk pada netizen, tunduk pada 1-2 rungutan orang ramai. Menteri apa benda? Kementerian apa? Pengarah apa? Duk KPPM, bagi KSU, jadi datuk. Oh, aku title datuk, aku juta, aku pension gaji penuh. Oi, aku dah gaji aku turus. Unlimited gaji. Tapi penakut untuk menyuarakan kebenaran, turus ke benda. Penakut nak defend anak-anak buah, bos apa ke benda. Tak ada guna jadi bos lah, tak boleh defend. Tak ada guna gaji turus, ada gelaran datuk, Tan Sri apa semua lah. Tak ada guna. Buang semua tu lah. Hidup kena ada maruah lah. Hidup kena ada prinsip. Defend lah cikgu-cikgu. Kesian cikgu-cikgu hilang jiwa, tak berani bertindakan pada murid-murid. Belum lagi cerita hilangnya jiwa guru kerana ditindas orang atasan, orang PPD-nya, orang JPN-nya, orang KPM-nya. Hilang jiwa. Hilangnya jiwa seorang guru, ruginya, rosaknya jiwa jutaan generasi. Pernah satu quote mengatakan, untuk menghancurkan satu negara tak perlu hantar askar berperang, tak perlu hantar bom atom. Kita rosakkan pendidikan dia, rosak satu negara, rosak generasi, rosakkan sistem pendidikan. Cucuk itu, cucuk ini, tangan-tangan kotor masuk campur tangan untuk kepentingan peribadi masing-masing, untuk agenda peribadi masing-masing. Hancur lebur pendidikan, hancur lebur generasi, hancur lebur negara, hancur lebur masa depan kita. Pendidikan nombor 1 dalam dunia. Negara perang masih ada pendidikan. Di Palestin sana masih ada kelas pelarian Syria, di kem-kem pelarian masih ada sekolah di pelarian. Perang, wabak, walaupun Covid melanda satu dunia PKP, adakah pendidikan terhenti? Tidak. Menunjukkan pendidikan sangat tinggi nilainya dalam kemanusiaan, dalam tamadun manusia. Pendidikan nombor 1. Rosaknya pendidikan, rosaknya tamadun, rosaknya generasi, rosaknya negara. Jaga pendidikan betul-betul yang ada kuasa. Kau menteri, kau Perdana Menteri, kau pengarah KPPM, KSU, jaga pendidikan ni.
cermat dan teliti dalam setiap tindakan. Takkan nak suruh aku bercakap segala benda. Aku tak ada kuasa. Bateri nak habis dah ni. Mana power bank? Tinggal 10% dah ni. Last dah ni. Last ni dia semangat sikit lah. Semangat Tok Janggut. Tok Ayo Skoda, sila masuk. Tak baca. Semangat makilah semangat Tok Janggut. Last dah ni, last dah. Dalam 5 minit lagi. Masih 30,000 di sana, 12,000 di sini. Last dah ni. 9%. Cepat. 9% yang ni. Yang ni okey lagi. Last. Pelak apa? Okey, jap. 1 second. Last. Tengah aku semangat ni, bateri habis rugi juga. Okey. Nak bagi tahu pendidikan ini menentukan tamadun dunia. Tamadun negara, kemajuan bangsa. Sebab tu orang Cina cukup titik berat pendidikan. Dia tahu dengan pendidikan generasi dia boleh berubah lebih maju. Mereka cukup pentingkan. Kita berpecah belah. Kau parti tu, aku parti ni, kau UMNO, aku PAS, kau PBB lah, apa benda BBM lah, apa benda. Oh bergaduh. Oh cara kau salah cara. Bersatulah. Cuba tengok Cina. Tak ada dalam pendidikan mereka, tak ada DAP, tak ada MCA lah. Tak berparti lah. Sepakatnya mereka. Kita kena macam tu. Nak mengundi ni. Cari pemimpin yang macam tu. Yang mampu menyatukan. Tak kisah apa-apa parti. Pendidikan mesti diutamakan. Ini masa depan negara. Anak-anak yang lahir pada hari ini dicorakkan oleh pendidikan. Jangan ada tangan-tangan gatal, kotor, nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat, duk mengganggu, gugat sistem kita. Jangan. Bagi pada mereka yang berhak, mereka yang ilmiah, ahli akademik, yang mampu mendengar, menerima kecacatan, kelemahan, menerima pandangan berbeza. Orang macam tu kena teraju. Ahli akademik, not politician. Politik survive untuk politik mereka saja. Buang daripada sistem pendidikan. Kementerian Pendidikan diraja Malaysia. Bebas daripada mana-mana pengaruh politik. Itu yang sebetulnya. Itu sebetulnya. Aku berucap dah macam YB dah ni. Sekarang aku jadi calon lawan Dr. Razi sekarang. Nak buang sangat aku. Sekarang yang mana buang aku, kau duduk bawah aku nanti. Okay. Tak ada. Sekarang selingan. Saya tak pernah gurau, debor tu. Tahu pun takut. Kan KPPM ke siapa benda ke ketua pengarah ke duduk bawah aku nanti. Takut. Baru tahu takut, nanti aku suruh jalan itik keliling padang. Ada. Minta maaf, itu sekadar selingan gurauan. Saya tak berminat pun untuk join mana-mana politik sekarang. Tak minat. Nak jadi senator aku tak minat. Aku nak jadi cikgu biasa je. Itu saja. Saya cuma nak jadi cikgu biasa, tapi nak bagi tahu. Tolong Kementerian Pendidikan Malaysia. Tolong jadikan kementerian anda disegani, orang hormat, orang respect, orang ada trust. Ini tengok page KPM. Betapa orang hentam KPM menunjukkan mereka gagal. Malu tak? Orang hentam macam tu sekali. Menunjukkan mereka gagal. Naiklah balik. Kementerian aku tu, aku sayang tu KPM tu. Kementerian saya sayang kementerian saya. Tapi sayangnya, sebab sayang kita tegur kerosakan, tapi mereka tak endah. Mereka nak buang pula aku. Gitu. Sebab sayang, bagi. Kembali disegani, gemilang balik. Buatlah apa cara pun. Tak kisah apa cara pun. Asingkan politik, jangan lantik orang tak sepatutnya tu. Bagi orang yang betul-betul ada kualiti, betul-betul layak duduk kursi tu, kau duduk. Bukan kerana kau nak pencin lagi tahun depan ni. Okeylah, kenaikkan pangkat kau, dapatlah kau pencin dengan turus, dapatlah kau majusa. Kerana kroni-kroni, kerana kasihan, kerana mengenangkan dia nak pencin ni, baik tariklah ke KPM jadi ketua pengarah ni sekejap. Ketua pengarah Selangor saya tak kenal lah. Sekarang Puan Rahaya, entah berapa pengarah dia bertukar-tukar. Datang tahun 2 pencin, tahun 2 naik pangkat. Macam mana negeri nak maju? Bawalah anak muda umur 39-40 jadi ketua pengarah. Boleh dengar pandangan anak muda. Lama bertapak di satu-satu negeri, buat perubahan, transformasi. Ini nak buat perubahan pun takut. Ada isu viral, takut berkata, kalau aku cakap ni, aku nak pencin tahun depan ni. Hilang pencin aku. Nanti aku patutnya naik ke bahagian BPG, bahagian KPM tahun depan ni. Dia orang tarik aku sebagai jurusan ni. Tapi kalau aku bercakap ni, aku stay di jawatan ni. Penakutnya, sayang sangat ke jawatan tu.
Takut sangat rezeki kurangnya. Rezeki daripada Allah lah. Takut sangatnya. Apa ditakut dengan rezeki manusia ni? Takut. Takut diturunkan pangkat. Takut tak naik pangkat. Takut disekat itu, disekat ini. Suaralah. Kau pengarah pelajaran kan, negeri kan. Kau pengarah PBD kan. Kau pengarah sektor kan. Kau KPPM kan. Kau KSU kan. Ini tahu sains je. Oh, ini sains, cikgu salah. Betul salah? Betul. Tak ada siasat, tak ada apa-apa. Tak ada dengar maklum balas. Wake up lah, wake up Malaysian. Saya tahu ramai pegawai KPM sedang menonton malam ni. Ramai pegawai PD, JPN sebagainya sedang menonton malam ni. Mungkin ada menteri juga, mungkin ada wakil-wakil menteri juga sedang menonton malam ni. Mana yang baik ambil. Dan akhir sekali, akhir kata, apa yang saya kata, apa yang saya luah, saya buat live dalam tulisan ke live saya ke, saya tak semestinya betul. Saya tak semestinya benar pada setiap tempat. Jangan risau. Saya bukan orang nak claim aku terpaling betul, tidak. Jika saya salah, tegurlah kesalahan tersebut. Bagi tahu Cikgu Fadli salah lah. Memang perlu ada kenaikan macam ni. Memang pengarah perlu ada tahun 2 tahun. Tegurlah, tak ada masalah. Saya tak kata saya betul. Dan ingat pada mana-mana siapa pihak pun yang sokong saya, jangan taksub pada saya. Itu je. Saya takut risau. Saya cukup risau melihat influencer ataupun public figure yang ada pengikut ramai. Pengikut mereka taksub pada mereka. Orang tu buat salah, sokong lagi. Jangan. Kalau saya buat salah, jangan sokong. Tolong jangan sokong. Tapi tegurlah saya. Jangan juga jauhi saya. Jangan juga condemn saya. Jangan nak jatuhkan saya juga. Kalau saya buat salah, saya manusia, pasti akan ada saya salah. Pasti, tak terlepas. Tegur. Cikgu buat salah. Saya rasa macam ni betul. Okey, saya orang yang boleh menerima teguran. Bukan macam KPM yang tak boleh ditegur. Okey. Saya rasa cukuplah dulu untuk malam ni. Lama sangat dah aku buat live ni. 2 jam dah buat live ni. Peluh dah ni. 2 jam buat live. Ada air depan mata, ada makanan orang letak, tapi saya tak pernah makan dan minum masa live. Orang lain buat nampak okey je. Saya bila saya nak buat, saya rasa malu lah. Orang tengah tonton aku. Entah orang lihat aku sedang makan tu, mereka tak makan lagi. Mereka tengah laparan. Saya tak pernah makan dan minum waktu live. Ada makanan depan mata orang letak, tapi saya tak buat. Tapi siapa yang buat tak ada masalah. Saya tak condemn kalian tau. Cuma saya tak boleh buat macam tu. Saya rasa bersalah. Aku bersalah sangat aku duduk makan depan orang lah. Rasa bersalah gitu. Tak tahulah perasaan gitu. Dan akhir kata, saya mohon maaf sangat-sangat atas tutur bicara yang melampau, yang salah silap. Segala kelemahan memang dari saya. Saya manusia tak terlepas daripada apa-apa kesalahan. Dan sebanyak mana sokongan, itu tidak menjadikan saya ada sikap keakuan, tidak menjadikan saya benar dan betul. Sebanyak mana pihak cuba menyokong saya, tidak menandakan saya berada di pihak mereka. Aku sokong Cikgu Fadli sokong parti aku. Tak. Tak kisahlah kau parti mana pun, aku tidak berparti. Saya tidak berparti. Dan saya mohon maaf. Apa-apa pun saya mohon doakan segala perjalanan ini berjalan lancar. Tak kisahlah saya dibuang atau tidak. Yang penting saya doakan KPM berubah. Tolong berubah. Saya sayang KPM. Saya sayang pendidikan negara kita. Tolong berubah KPM. Itu saja. Assalamualaikum.